Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua warga yang sedang menonton kami secara langsung di Facebook Live Talent Transformation Center. Dan bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillah, saya daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang dan Integriti, Syafiqah Sujali, bersama dengan Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan, Jabatan Pendaftar mengalu-alukan kehadiran anda semua ke sesi ceramah integriti yang bertajuk Integriti dalam Dunia Akademik, Integriti dan Kecemerlangan. Dan terdapat pelbagai topik di bawah integriti yang bakal dikongsikan ini. Jadi bersama-sama kita ialah penceramah pada sesi ini iaitu Dr. Khairul Anwar bin Haji Cik Azmi yang merupakan penasihat undang-undang Universiti Sains Malaysia, dan sedikit sebanyak berkenaan penceramah kita. Beliau telah menyertai USM pada tahun 2007 dan merupakan peguam bela dan peguam cara yang memiliki pengalaman lebih daripada 24 tahun sebagai pengamal undang-undang. Dan beliau juga bukan sahaja menjadi peguam bela dan peguam cara di Malaysia tetapi juga di Australia. Beliau telah menerima pelbagai pengiktirafan sepanjang karier, antaranya ialah Certified Legal Drafter of Royal Institute of Public Administration, RIPA, International London, Certified Arbitrator Malaysia Chapter, Certified Integrity Officer CIIO daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan banyak lagi. Jadi bidang kursus beliau ialah segala yang berkaitan dengan hak harta intelek, plagiarism, integriti dan undang-undang, salah guna kuasa serta rasuah. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemput Dr. Khairul Anwar bin Haji Cik Azmi untuk menyampaikan perkongsian beliau pada pagi ini. Dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih Puan Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program perkongsian kita pada pagi ini. Boleh dengar saya ke Puan Syafiqah? Boleh jelas. Okey, clear ya. Okey, pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada UTM kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman USM, terutamanya berkaitan hal-hal integriti akademik yang pada pagi ini saya rasa saya akan berkongsi dengan telus perkara-perkara yang pada pendapat saya telah dilaksanakan di USM yang boleh dikongsi bersama dengan UTM. So hari ini semua kita berpuasa pada pagi ini, so mendapat berkat daripada amalan pada hari ini. Sekurang-kurangnya kita mendengar sesuatu perkara yang baik berkenaan dengan integriti. Malah dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya malu untuk kadang-kadang malu ya nak bagi ceramah berkenaan dengan integriti sebab kita semua saya yakin adalah seorang yang berintegriti daripada kecil lagi. Mak ayah kita, atuk nenek kita dan guru-guru kita semuanya mengajar berkenaan integriti dalam diri kita, tetapi pada masa yang sama hari ini ialah lebih kepada perkongsian berkenaan dengan integriti yang mungkin kita tersalah pandang, yang mungkin kita tak pasti betul atau tidak. So pada pagi ini kita tak perlu lagi bawang sebab ianya adalah perkara-perkara yang jelas yang saya akan perjelaskan. So perkara-perkara yang mana yang kabur sebelum ni mungkin kita akan sahkanlah. Okay, saya mulakan kepada tajuk pertama saya iaitu berkenaan dengan integriti akademik. Ada perkataan akademik kat situ. Tuan-tuan dan puan, benarkan saya bercakap dalam bahasa ibunda saya iaitu bahasa Penang tuan-tuan dan puan. Ianya lebih lancar kalau saya lebih
bercakap dalam bahasa Penang. Dan dalam keadaan tu, kalau apa yang tak faham tu mungkin boleh bertanya ya. Saya taklah pekat sangat Penangnya, tapi dia lebih selesa untuk bercakap dengan menyampaikan dengan penuh rasa hati kepada tuan-tuan dan puan berkenaan perkongsian pada pagi ini. So tuan-tuan dan puan, hari ini kita melihat kepada integriti akademik dan kita kena tahu apa itu akademik, status jawatan akademik kita. Adakah status jawatan akademik kita ini bermaksud kita ini ialah penjawat awam? Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan, kita kena tanya diri kita, adakah tuan-puan yang ramai di dalam blog ini, yang mana yang bukan pensyarah pun, adakah kita pegawai PMP atau pelaksana di UTM penjawat awam? Jawapan dia adalah sangat jelas, bahawa kita ini bukanlah penjawat awam. Kita ialah penjawat universiti. Kenapa saya berkata demikian tuan-tuan dan puan? Kalau tuan-tuan dan puan berfikir kita ini ialah penjawat awam, maka tuan-tuan dan puan boleh bertukar universiti pada bila-bila masa. Seperti mana pertukaran penjawat awam lain daripada satu kementerian ke kementerian yang lain. Walau bagaimanapun kita tidak dibenarkan begitu. Disebabkan UTM, USM contoh ya, dan beberapa universiti lain, kalau kita UTM nak datang ke USM, perlu mohon kebenaran dan juga mendapat pelepasan. Okey, USM pun kena terima, UTM pun kena lepas. Walaupun ada perkeliling yang menyatakan tak perlu mendapat kebenaran sebelum ini, tapi kebenaran ini masih lagi wujud sebenarnya tuan-tuan dan puan ya, berkenaan dengan apabila kita berpindah daripada satu universiti ke universiti yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, kita di kementerian berlainan, mereka ni boleh dipindahkan pada bila-bila masa. Tetapi tuan-puan dalam pensyarah sebagai pensyarah UTM hanya boleh dipindahkan di kampus-kampus UTM saja. Contoh yang saya faham ialah kampus di Johor, di Skudai dan juga kampus di KL. Itu boleh ditukarkan kepada kampus di UTM KL. Itu pun tertakluk kepada bidang tuan-tuan dan puan ada atau tidak di kampus KL. Sama juga di USM. Kami hanya boleh dipindahkan daripada kampus induk ke kampus kesihatan di Kelantan ataupun satu kampus kejuruteraan di Nibun Tebal dalam negeri Pulau Pinang juga. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ini saya sahkan siapakah yang melantik kita? Yang melantik kita ialah lembaga pengarah universiti masing-masing. Disebabkan itulah kita bukannya penjawat awam. Tuan-tuan dan puan, cuma balik janganlah kita nak argue dengan pasangan kita, mak ayah kita, oh rupanya saya ni bukan penjawat awam, kami ni penjawat universiti. Sebabnya tuan-tuan dan puan, semua perks ataupun yang diterima oleh penjawat awam diterima oleh penjawat universiti. Contohnya kita menggunakan skim DS, kita ada skim M, kita ada skim N, kita ada skim N ya, N. So kita ada skim C dan sebagainya. Kita mempunyai tangga gaji yang sama 41, 44, 48, 52 dan sebagainya. Grade lantikan 51. Kita menggunakan pakai JPA. Orang dapat bonus, kita pun dapat bonus 500. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan puan ada benda yang tersirat. Contohnya yang tersiratnya ialah apabila tuan-puan kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri mengisytiharkan bonus 500 atau 1000, kita boleh tidak mengikut, iaitu dengan menambah ataupun mengurangkan. Ianya bergantung kepada LPU universiti masing-masing. Tetapi yang paling penting ialah sebagai penjawat jawatan di UTM, tuan-puan tidak boleh dipindahkan luar daripada UTM kecuali dengan cara pinjaman ataupun bercuti tanpa gaji dengan sah dan sebagainya. So itu adalah perkara-perkara yang penting. Dan telah dapat otoriti keputusan mahkamah berkenaan dengan penjawat universiti ni. So tuan-puan, kita tak perlu risau adakah pernyataan ni tak betul, tak tepat dan sebagainya. Ianya telah ada sekurang-kurangnya 3 kes yang disenaraikan di mahkamah bahawa penjawat universiti ni ialah penjawat universiti. Dia tak sama. Kita bukan penjawat kerajaan persekutuan. Malah dalam satu kes melibatkan Universiti Teknologi Malaysia sendiri tahun 2010, juga mahkamah menyatakan bahawa penjawat universiti adalah terlibat di universiti tersebut. Dia bukannya penjawat kerajaan persekutuan. So, ianya adalah satu perkara yang settle, telah selesai, yang mana telah dia pun disahkan berkenaan status penjawatan universiti kita. So, Seksyen 2 Perlembagaan UTM sama seperti semua seksyen-seksyen lain
di dalam perlembagaan universiti awam memperihalkan, mendefinisikan ahli akademik. So ahli akademik ni termasuklah semua yang ada profesor, profesor kanan, pensyarah kanan, profesor madya, ada setengah universiti dia memasukkan fellow, tutor, guru. Ini tak sama di antara semua universiti. Tetapi yang sama semua universiti adalah profesor kanan, profesor madya, pensyarah kanan, tutor. Itu adalah sama di setiap universiti. So jadi definisi ahli akademik sebenarnya terkandung di dalam Seksyen 2 Perlembagaan UiTM yang juga adalah sebahagian daripada AUKU 1971. So, ya. So, tuan-tuan dan puan, kita balik kepada crux of the issue pada hari ini berkenaan dengan integriti. Saya mulakan dengan integriti hadir bertugas dengan tiada di tempat kerja. Tuan-tuan dan puan, di dalam hampir semua universiti awam dan juga sebagai majikan di tempat-tempat lain, ya, kerajaan persekutuan juga kementerian-kementerian, kes yang paling lazim berkenaan integriti ialah kes tidak hadir bertugas. Hampir di semua universiti awam juga ini adalah kes yang paling popular ataupun kes yang paling puncak yang berkenaan dengan kes tidak hadir bertugas. So saya mulakan dengan integriti tidak hadir bertugas atau sentiasa tidak ada di tempat kerja walaupun untuk pensyarah. Kerana kes ini adalah kes yang melibatkan satu isu yang penting yang setiap kali dalam perkongsian perlu saya maklumkan berkenaan dengan isu ini sebab dia sangat popular. Jadi soalan yang paling penting sekali ialah pernahkah ada kes yang melibatkan akademik dikenakan tindakan tata tertib disebabkan tidak hadir bertugas? Itu soalan yang paling relevan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Saya sahkan banyak universiti memang pernah mengambil tindakan akademik, tindakan tata tertib terhadap akademik. So tuan-tuan dan puan, saya maklumkan USM sendiri pernah melibatkan kes tindakan tata tertib kepada akademik. So bagaimanakah tindakan tata tertib kepada para akademik ni? Bagaimana cara tindakan dia? Tuan puan, saya just nak maklumkan sebelum COVID-19 bermula, USM adalah sesatunya universiti yang tidak mengenakan punch card kepada para akademik. Jadi saya tak pasti di UTM, so saya assume disebabkan saya menyatakan bahawa USM the only universiti dalam Malaysia yang exemptkan para akademiknya dikenakan punch card. Saya assume UTM mengenakan punch card. Jadi tuan-tuan puan, kalau dalam universiti yang mengenakan punch card sebagai kehadiran para akademiknya, maka lebih mudah untuk tindakan tata tertib diambil. Tapi macam Universiti Sains Malaysia contohnya, kami tidak ada punch card terhadap para akademik. Jadi bagaimanakah kami mengambil tindakan yang melibatkan tidak hadir bertugas? Saya maklumkan bahawa selang setahun memang ada tindakan tata tertib terhadap para akademik ini. Contoh yang saya boleh bagi ialah apabila lebih daripada 3 ke 5 orang pelajar membuat aduan terhadap seseorang ahli akademik bahawa pelajar-pelajar ini dalam kumpulan yang berbeza menyatakan bahawa pensyarah mereka tidak hadir ke kuliah. Maka apabila aduan sebegini sampai kepada dekan contohnya, maka dekan akan membuat siasatan, dan apabila terbukti beliau tidak hadir bertugas, maka akan dikenakan tindakan tata tertib. Dalam banyak hal, pembuktian untuk para akademik tidak hadir bertugas tersebut kadang-kadang tidak jelas dan tidak nyata. Boleh menyatakan bahawa beliau tidak hadir disebabkan tak sihat pada waktu tersebut ataupun sesekali-sekala terlupa dan sebagainya, sekali-sekala mempunyai emergency case dan sebagainya. Tetapi dalam kes yang kita kendalikan yang membawa kepada tindakan tata tertib, apabila ianya terdapat rungutan atau aduan yang banyak daripada pelajar, bukannya satu atau dua. Ianya lebih daripada satu dan dua, dan pelajar memperihalkan dengan jelas tarikh-tarikh dan masa akademik tidak hadir bertugas. Maka dalam keadaan tersebut, tindakan tata tertib telah berjaya disusun berkenaan dengan jumlah hari yang tidak hadir, dan dengan demikian building the case against the academics is done, dan dalam keadaan tersebut barulah akademik ini dikenakan tindakan tata tertib. Tetapi beberapa contoh lain tuan-tuan dan puan pun agak interesting untuk saya kongsi apabila tidak hadir akademik tidak hadir bertugas ni.
Ada satu kes yang saya kendalikan. Pensyarah universiti telah pergi bertugas atau berkhidmat di luar negara dah lebih 6 bulan. Uh, jadi apabila pensyarah ini tidak berada physically di pusat pengajian, di fakulti, maka of course pelajar membuat aduan, tetapi pelajar masih lagi tidak tahu keadaan sebenar. Sebabnya ialah pensyarah ini menjalankan tugas dia secara online dan sebagainya dengan baik. Tetapi apabila satu atau dua pelajar membuat aduan, dekan menyiasat, rupanya pensyarah ini telah berada di luar negara. Apabila perkara ini berlaku, dibawa kepada pejabat saya dan kita menyiasat. Bermulalah beberapa pembukaan Pandora Box. Contohnya, pensyarah telah berada di UAE contohnya. Telah 6 bulan, beliau telah menerima satu pekerjaan di satu universiti di UAE. Jadi beliau tak resign, beliau nak try dulu. Bila try bekerja di sana, rasa seronok pula dengan gaji dan sebagainya. Beliau tak rasa nak balik, tapi take the maximum time untuk universiti sedar, barulah beliau akan meletak jawatan. Sebab selagi mana universiti tidak sedar, beliau akan terus menerima gaji daripada universiti tersebut. Maka dalam keadaan tersebut, tuan-puan, ini modus sangat tidak berintegriti. Beliau telah menerima 2 gaji pada sesuatu masa, tidak berada dalam negara ni. Malah dalam kes tersebut, pensyarah ini pensyarah wanita, suami dia tak ikut lagi ke UAE. So kita sempat menemu bual suami memang mengatakan bahawa intention pensyarah kita ni memang untuk bekerja di luar negara tapi nak enjoy 2 gaji. So perkara sebegini juga berlaku ya tuan-puan, yang menyebabkan kita mengambil tindakan segera tata tertib disebabkan tidak hadir bertugas. Dan of course apabila dibuang kerja ini, beliau cuba dikenakan tindakan tertib ni, beliau bernegosiasi dengan kita ya untuk optional retirement. Tuan-puan, apa perbezaan optional retirement dengan tindakan tata tertib? Sekiranya tindakan tata tertib ini menyebabkan pensyarah kita dibuang kerja, maka pensyarah tersebut akan kehilangan semua benefit yang ada, terutamanya pencen, gratuiti dan juga award wang tunai cuti. Tetapi sekiranya beliau dibenarkan berpencen, beliau masih akan menerima enjoy pencen tersebut, gratuiti on the spot pada waktu dibenarkan bersara awal. Award wang tunai pun didapat on the spot. Pencen pada umur 56 ataupun 60 berdasarkan apa yang beliau telah opt. Tetapi ini tidak akan menyebabkan kesan yang besar terhadap beliau. Sebab selama 6 bulan tersebut, beliau telah berada di luar negara, tak bekerja dalam Malaysia, tak bekerja di universiti masing-masing, tetapi mendapat gaji. Dan kita benarkan pula untuk benarkan pula beliau ini untuk bersara awal. So dalam kes tersebut, saya sahkan bahawa beliau terus dikenakan tindakan tertib dengan tujuan buang kerja dan beliau telah pun dibuang kerja. Dan dalam keadaan tersebut, itu adalah contoh terbaik bagaimana pengendalian kes yang melibatkan tata tertib kepada staf yang tidak hadir. Jadi persoalan-soalan lain tuan-tuan dan puan berkenaan tidak hadir bertugas ni ialah berapa hari yang dianggap tidak hadir bertugas. Ianya bergantung kepada pejabat yang menjaga disiplin di universiti masing-masing, tetapi kalau di Universiti Sains Malaysia, 3 hari berturut-turut dianggap perkara serius tidak hadir bertugas dan boleh dibawa ke jawatan kuasa tata tertib. Dah dianggap ke jawatan kuasa disiplin. So apakah yang berlaku sekiranya ianya 1 hari atau 2 hari, lepas tu datang balik bekerja, buat lagi 1 hari, 2 hari, bagaimana keadaan tersebut? Keadaan tersebut ialah 1 hari atau 2 hari berlaku dan selepas tu tak berlaku, maka tuan-puan boleh sebagai penyelia ataupun ketua jabatan boleh memotong gaji beliau harian untuk 2 hari tersebut dan seterusnya mengenakan surat abadan. Itu dia. Tetapi sekiranya 1-2 hari datang semula, lepas tu 1-2 hari selepas beberapa tempoh datang semula, maka tuan-puan kumpulkan lebih daripada 3 hari tersebut, maka pejabat perundangan masing-masing, penjaga yang menjaga disiplin boleh membuat kes tersebut ke tata tertib.
So ianya adalah budi bicara sekiranya less than 3 hari berturut-turut. Tetapi sekiranya 3 hari berturut-turut, maka jawapannya memang wajar untuk dibawa ke tata tertib. Dan of course ada perbezaan ya, 3 hari berturut-turut dengan perbezaan dengan ialah dengan 60 hari tidak hadir bertugas, ianya adalah sesuatu yang serius. Pada pendapat saya yang mengendalikan kes tata tertib sebegini, apa jua tidak hadir bertugas lebih daripada 15 hari berturut-turut adalah justifikasi yang baik untuk dikenakan tindakan buang kerja. Okey, manakala selagi tidak mempunyai pembelaan yang baiklah ya. Pembelaan yang baik, maka dalam keadaan tersebut 15 hari yang ke atas tu wajarlah untuk dijustifikasikan buang kerja. Kalau 15 hari ke bawah bergantung kepada budi bicara Jawatankuasa Tata Tertib. Selama saya mengendalikan kes tata tertib ni, semua kes yang tidak hadir bertugas, alhamdulillah semuanya dibuang kerja, kecuali satu kes, tuan-tuan. Satu kes yang melibatkan bukan staf akademik, yang mana beliau telah hadir bertugas 69 hari berturut-turut. Tetapi apabila dibawa ke Jawatankuasa Tertib, tidak dikenakan tindakan buang kerja, malah hanya dikenakan tindakan amaran saja. Okey, ini kena ada budi bicara ya, sebab setiap kes mempunyai fakta yang berlainan apabila tidak hadir bertugas. Walaupun banyak kes memang sama saja alasan dia, tapi ini adalah fakta kes yang berlainan yang kalau saya kongsikan pun ramai tak boleh tiru pun. Sebab ianya adalah kes yang memang kes terpencil. Iaitu bagaimana seorang staf kita yang juga seorang ibu tidak hadir bertugas 69 hari, apabila ditanya pembelaan dia, beliau maklumkan bahawa beliau trauma disebabkan anak perempuan beliau yang berumur 16 tahun telah kemalangan motosikal dan telah lumpuh daripada pinggang ke kaki. Dan beliau tak dapat menerima hakikat ini, beliau trauma, sangat berduka dan tidak boleh keluar rumah, termasuklah tidak hadir bertugas. Hanya selepas beberapa ketika, saya rasa lebih daripada 69 hari inilah, baru beliau boleh menerima sedikit hakikat dan telah hadir bertugas dan telah dikenakan tindakan tertib oleh penyelia dia, which is satu tindakan yang betul kerana jumlah hari tidak hadir tidak panjang, tetapi apabila diminta untuk penjelasan pun tak maklumkan sebab traumanya terlalu dikatakan terlalu tinggi. So siasatan dilakukan, memang berlakunya kemalangan tersebut, memang anak perempuan beliau 16 tahun telah lumpuh dan sebagainya. Maka dalam keadaan tersebut, tuan-tuan dan puan, itu adalah contoh kes yang mana tidak dikenakan tindakan tata tertib. Okey, tuan-tuan dan puan, bolehkah mana-mana staf UTM membuka syarikat atau perniagaan sendiri? Ini integriti yang selalu ditanya apabila berkaitan dengan pembukaan syarikat. Maka dalam keadaan ini, tuan-tuan dan puan, saya sahkan mana-mana staf universiti awam dan juga mana-mana staf kerajaan tidak dibenarkan membuka syarikat atau perniagaan sendiri. Apa beza syarikat dengan perniagaan sendiri ni? Syarikat yang ada sendirian berhad, tuan-tuan dan puan, perniagaan sendiri yang ada enterprise. Khairul Enterprise itu ialah perniagaan didaftarkan di bawah ROB, Register of Business. Syarikat yang mana didaftarkan dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, mesti ada perkataan sendirian berhad. Okey, jadi staf UTM ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan, saya nak maklumkan bahawa peraturannya sama kepada semua universiti awam. Kita tidak dibenarkan berdasarkan kepada Peraturan 4 Akta Badan Berkanun dalam kurungan Tata Tertib dan Secharge tutup kurungan tahun 2000. Akta Peraturan 4 ni lah yang menyatakan bahawa tuan-puan tidak dibenarkan membuka syarikat atau perniagaan sendiri. Problemnya, tuan-tuan dan puan, di manakah perkara-perkara yang kata tentang kerja luar ni? Itu yang kadang-kadang menjadi confusion di antara kita, sesama kita, berkenaan dengan pembukaan syarikat dan perniagaan sendiri. Okey, Akta 605 benarkan kerja luar. Tapi kerja luar ini bukanlah membuka syarikat atau perniagaan sendiri. Okey, itu kena clear. Ini juga bermaksud, apakah yang membuka syarikat perniagaan sendiri, apa beza dengan kerja luar? Kerja luar, tuan-tuan dan puan, ialah satu kerja yang dibuat di luar waktu bekerja. Contohnya selepas pukul 5 petang di UTM, ataupun pada hari cuti hujung minggu, Jumaat dan Sabtu untuk di Johor,
ataupun di cuti awam, cuti public holiday yang lain. Itu dibenarkan membuat kerja-kerja luar. So apabila tuan-puan sebenarnya membuat kerja luar di luar waktu bekerja, ianya dibenarkan. Cuma mohon saja. Saya mohon juga di dalam USM ni kami ada setiap 2 minggu akan bersidang untuk permohonan untuk kerja-kerja luar secara atas talian. Okey tuan-tuan dan puan, secara melalui sistem. Saya sahkan bahawa 99% mana-mana staf USM yang mohon dibenarkan. Sebabnya kita nak galakkan mereka mohon dan maklumkan. Bukannya kita tak nak mereka melarikan diri dan tidak maklumkan. Sebabnya tuan-tuan dan puan, di kala kita terima permohonan tersebut, mereka ini ialah mereka yang honest, majoritinya, yang mahu maklumkan mereka buat kerja luar. Jadi kita benarkan. Yang penting jangan ganggu tugas hakiki. Okay. So tuan-tuan dan puan, saya sahkan pembukaan syarikat. Kalaulah tuan-puan nak kerja luar, jual burger. Jual burger lah. Janganlah buka Khairul Burger Enterprise. Tak perlu. Jual lah burger tu. Okay. Tuan-puan nak buka, nak mengajar di Open University. Teruskan mengajar di Open University. Tapi janganlah buka satu college untuk buat satu khas untuk tuition ataupun untuk diploma dan sebagainya. Itu tak dibenarkan. Itu perbezaannya. Nak mengajar, pergi mengajar. Okey. Jadi apabila mengajar di dalam waktu bekerja tak dibenarkan. Jadi carilah mengajar tersebut di luar waktu bekerja. Open University contohnya mengajar di luar waktu bekerja. Nak jadi Grab, jadilah driver Grab tapi tak perlulah ada Khairul Grab Enterprise untuk nak buat Grab. Tak perlu. Just daftar Grab, jadilah driver Grab. Itu yang maksudkan kerja luar. Nak buat pasar malam pun sama, nak jadi MLM, nak insurans, nak jual kupu putih, nak jual MLM company, semua tak ada masalah. Yang penting tidak membuka syarikat atau perniagaan sendiri. Okay. Jadi itu sangat penting disebabkan ianya adalah perkara yang tidak dibenarkan di bawah Akta 605. Dan larangan ini juga terkandung dalam perkeliling, banyak perkeliling. Perkeliling 7, perkeliling 3 2002. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-puan ada saham dalam mana-mana syarikat, itu isytihar harta, bukannya buka syarikat. Buka syarikat maksudnya tuan-puan buka syarikat, jadi director, jadilah pemegang saham dalam syarikat tersebut. Itu salah. Yang kita benarkan ialah orang lain jadi director, tuan-puan mempunyai saham dalam syarikat tersebut, tak ada masalah. Malah syarikat tersebut boleh dibuat oleh suami atau isteri yang tidak bekerja dengan universiti awam. Pun tak ada masalah. Cuma nanti saya akan sentuh Seksyen 23 atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah agar ianya lebih difahami ya. Okey. So tuan-puan, ini ialah larangan untuk membuka syarikat. Tetapi tuan-tuan puan, syarikat hiliran tuan-tuan puan, di USM panggil syarikat terbitan. Di UTM saya dipahamkan ialah syarikat hiliran. Spin off our startup university. Ini lain. Ini ialah satu syarikat yang diinisiatifkan oleh universiti masing-masing. Ada dalam MyRA, ada dalam KPI, ada yang dibenarkan oleh dalam senarai KPI, KPT juga, senarai KPI universiti masing-masing dan sebagainya. So untuk syarikat hiliran, syarikat spin-off, startup ataupun terbitan ni, ianya dibenarkan tertakluk kepada proses universiti lah. Contohnya USM setakat pada hari ini kita mempunyai 15 syarikat terbitan. Maka dalam keadaan tersebut, ini syarikat terbitan yang milik universiti yang mengkomersialkan produk tuan-tuan puan melalui ICC masing-masing. Maka dalam keadaan tersebut, ianya adalah dibenarkan. Bukannya tak dibenarkan. So dia berbeza dengan syarikat yang saya kata terkandung pada syarikat biasa ni. Contoh Khairul Construction Sdn Bhd. Sebab saya arkitek, saya buatlah syarikat Khairul Architect Sdn Bhd, semua tak dibenarkan ya. Itu totally berbeza. So syarikat yang dibenarkan ialah syarikat spin-off startup sebab ianya perlu dilaporkan semula apa jua capaian tuan-tuan dan puan dan ada pegangan proksi universiti atau universiti dalam syarikat startup atau spin-off ini. Maka dalam keadaan ini tak ada masalah tuan-tuan dan puan untuk tuan-tuan dan puan dibenarkan. Okay. Tuan-tuan dan puan, saya nak maklumkan bahawa apakah isunya apabila tuan-puan buka syarikat dan tidak mendapat kebenaran universiti. Maka dalam keadaan tuan-puan, ini adalah kes terbaru kalau tuan-tuan tengok dalam ni bertarikh 16 Disember 2021. Lebih kurang dalam 3-4 bulan lepas. Berada dalam sinar, maka seorang staf satu hospital universiti awam di Lembah Kelang telah dikenakan tindakan
dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 168 Kanun Kesiasaan. Ini buka syarikat tuan-puan. Jadi dia buka syarikat tanpa kebenaran. Jadi tuan-puan kalau bertanya ini tak serius, ramai yang tahu dan sebagainya, saya rasa jangan ambil risiko sebab saya tunjukkan sendiri bagaimana risiko penjawat awam didenda 8,000 kerana berniaga. Apakah implikasi sekiranya didenda 8,000 tuan-puan? Tuan-puan, sekiranya kita dikenakan tindakan denda oleh mahkamah lebih daripada RM2,000 atau penjara sehari, maka kita akan secara mempunyai peluang yang tinggi untuk dibuang kerja. Okay? Walaupun Akta 605 kata tak semestinya dibuang kerja, tetapi banyak universiti awam, banyak kementerian, banyak GLC yang berkaitan dengan badan berkanun membuang apabila membuang staf mereka apabila dikenakan denda lebih daripada RM2,000 atau penjara lebih daripada sehari. So dalam kes ini tuan-puan, saya confident menyatakan bahawa pegawai badan awam ni, pembantu takbir di satu universiti awam, di satu hospital universiti awam di Lembah Kelang telah dibuang kerja apabila dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 168 dan dia mengaku salah. Dia mengaku salah dalam kes ni. Sebab tu denda RM8,000. Kalau dia tak mengaku salah, bawa kepada perbicaraan, kemungkinan denda dia lebih tinggi atau dikenakan tindakan penjara. So itu adalah seriusnya berkenaan dengan kerja luar atau buka syarikat. Saya nak kongsi satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana satu kes di USM, seorang staf kita ni telah diadukan hidup melebihi kemampuan. Staf USM ni sebenarnya bergaji lebih kurang dalam 2,500 tetapi mempunyai satu kereta Civic Type R yang paling mahal dibayar setiap bulan, dan apabila beliau bujang lagi, beliau memakai kereta tersebut dengan gaji 2,500 campur allowance tu, ada orang membuat aduan kepada SPM bahawa beliau ini menerima rasuah. Jadi apabila SPM siasat katakan gaji dia 2,500 tuan-puan dalam akaun Maybank, tetapi apabila SPM buka akaun Maybank, penyata bulanan setiap bulanan pada let's say 3 bulan tersebut adalah 4,500, 14,500, 12,000 dan 13,000. Okay. Jadi SPM tanya, patutnya you kerja dengan USM patut gaji 2,500 lah. Kenapa sampai 14,000 pun ada, 13,000 pun ada, 12,000 sebulan you dapat ni? Konsisten setiap bulan. Jadi jawapan beliau ialah beliau berniaga ikut Shopee dan juga mudah.my. Maka dalam keadaan tersebut tuan-tuan dan puan, SPM tidak mengambil tindakan atas tuduhan rasuah terhadap beliau, tetapi menyerahkan kembali kepada universiti dengan arahan untuk universiti mengambil tindakan tata tertib di bawah kerja luar yang tidak dipohon oleh beliau. Maka dalam keadaan tersebut beliau telah dibawa ke tata tertib. So tuan-puan, isu kerja luar ni kena penting supaya tuan-puan sebagai para akademik tidak melakukan perkara yang salah. Kalau ada, mohon tuan-tuan, dan kalau tak ada, tak perlu mohon lah. Cuma tuan-puan, saya tak pasti UTM nak buat bagaimana. Cuma apa yang USM buat ialah definisi kerja luar. Siapa yang perlu memohon? Di USM kami menyatakan sebegini. Mana-mana staf, termasuk staf akademik, sekiranya mendatangkan pendapatan tetap lebih daripada 3 bulan, maka kena mohon, wajib untuk memohon kerja luar. Bermaksud begini, kalaulah staf akademik tu tiba-tiba pada bulan ni nak berniaga, let's say kuih raya. Okay, lepas hari raya Aidilfitri dah berhenti dah, tak perlu. Maka dalam keadaan tersebut, lebih tak pendapatan dia daripada 3 bulan? Tak lebih, dia hanya berniaga sebulan sahaja. Maka tak perlu mohon. Okay. Tapi tuan-tuan puan, kalaulah staf ini, dia nak berniaga bulan ni, bulan puasa, bulan Ramadan nak berniaga kuih raya, tapi sampai ke Raya Haji, which is nanti akan mempunyai pendapatan lebih daripada 3 bulan. Maka dalam keadaan sedemikian, mohon. Sama juga saya bagi contoh satu lagi, seorang staf akademik USM. Tiba-tiba diminta untuk menggantikan seorang rakannya mengajar di Open University. Menggantikan sekali sahaja, one off, maka tak perlu mohon. Tetapi sekiranya beliau akan mengajar di Open University selama satu semester, let's say 3 bulan lebih, dan menjana pendapatan sebanyak RM3,000 setiap bulan pada hal tersebut, maka beliau perlu mohon.
Jadi kriterianya ialah mendatangkan pendapatan tetap selama 3 bulan berturut-turut. Pendapatan tetap tu tak semestinya berapa ya. Boleh jadi 200, boleh jadi 300, boleh jadi RM50 pun, boleh jadi RM2,000. Tetapi mendatangkan pendapatan tetap lebih daripada 3 bulan. Itu ialah definisi kami untuk memudahkan. Tak mau ada influx of kerja luar, yang mana setengah kerja luar tu ialah one off. Walau bagaimanapun ada setengah staff yang tak mengikuti perkembangan ini, dia apply, kita tetap terima. Okey, tetapi yang mana yang pentingnya ialah SOP-nya ialah 3 bulan berturut-turut mendatangkan pendapatan. So, tuan-tuan dan puan, integriti yang seterusnya ialah berkenaan penerimaan hadiah. Secara lazimnya, staf akademik tidak terdedah berkenaan dengan kesalahan ini. Tetapi staf akademik sekiranya menjadi ketua jabatan kemungkinan terdedah kepada perkara-perkara sebegini. Jadi dalam keadaan ini, tuan-tuan dan puan, saya nak maklumkan bahawa yang lazim kita terima kadang-kadang kena hati-hati seorang atau dua anak murid kita, pelajar kita tiba-tiba memberi hadiah. Memberi hadiah sepatutnya, tuan-tuan dan puan, hadiah-hadiah yang normal tak ada masalah. Tetapi hadiah-hadiah yang tak normal, contohnya jam ni bukannya jam Q&Q. Jam ni ialah jam berjenama Tissot contohnya. Jam berjenama Tag Heuer contohnya. Atau jam yang berjenama mahal. Okey, maka dalam keadaan itu, rakan pelajar lain yang sedang memerhati bahawa mereka ini rapat, dekat dan selalu pensyarah kita ini menerima hadiah, akan membuat aduan. Terutamanya apabila pelajar yang memberi hadiah ini mendapat A. Okay? Itu menjadi isu dia. Jadi apabila ada aduan terhadap mana-mana pensyarah kita, maka mana-mana universiti pun akan membuat siasatan terhadap aduan tersebut. Maka inilah cerita berkenaan dengan penerimaan hadiah yang menjadi kesalahan. Tuan-tuan dan puan, saya nak sahkan, dalam perkeliling kerajaan, dia menyatakan hadiah RM500 dan ke atas saja declare. So RM500 dan ke atas. Panduan tersebut sejak 1998 terkandung dalam keliling perkhidmatan bilangan 3 1998. RM500 dan ke atas. Tetapi tuan-tuan dan puan, tahun 2022 pun masih lagi 500. Jadi tuan puan memang kena ada borang sebenarnya untuk isi sekiranya mendapat hadiah sedemikian. Jadi bagaimanakah kalau isi borang, apakah tindakan yang diambil? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, apabila mengisi borang tersebut diisi oleh tuan puan, ada dalam tersebut berapa anggaran, harga dan sebagainya. Yang meluluskan ialah ketua jabatan yang immediate. Ketua jabatan yang terdekat, bukannya Naib Chancellor lah. Kecuali beliau ini ialah pendaftar, maka ketua immediate dia ialah Naib Chancellor. Kalau TNC pun Naib Chancellor. Tapi kalau kita contohnya seorang staf akademik, ketua yang immediate ialah dekan lah, contoh, atau pengarah. Maka borang tersebut serahkan kepada pengarah. Maka apa yang perkeliling ini katakan bahawa barangan tersebut akan menjadi milik universiti. Contohnya jam ataupun handphone tersebut akan menjadi milik universiti dan tuan-puan boleh pakai. Tapi kalau rosak, nanti pulangkan balik kepada universiti. Itu panduan ni kata. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah cara dia kalau nak menggunakan hadiah, handphone dan sebagainya, declare supaya tak disalah ertikan, dan tuan-puan boleh dibenarkan oleh ketua jabatan untuk menggunakan handphone tersebut. Risikonya hanya sedikit ya, risiko dia. Iaitu sekiranya tuan-puan isi borang, terima hadiah handphone daripada pelajar, tetapi bila sampai ketua jabatan setuju, lulus, tetapi yang akan menggunakan handphone tu ialah ketua jabatan sendiri. Ataupun milik milik rasmi yang akan digunakan oleh staf-staf di pejabat dekan contohnya. Maka itulah risikonya, maka keputusan tersebut akan still terikat. Okey, maka tuan-puan tidak dibenarkan menggunakan handphone tersebut. Cuma dalam banyak hal kami lihat ianya telah dibenarkan dan diberi pakai oleh orang yang menerima tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, menjadi penerimaan hadiah yang kita khuatir yang melibatkan akademik apabila hadiah-hadiah daripada para pelajar. Tuan-puan, saya yakin ramai daripada kita masuk bulan Ramadan dah start terima hadiah daripada kurma, dah start terima acar daripada rakan-rakan yang lain. Ini tidak termasuk dalam definisi hadiah. Ini ialah sedekah. Tuan-puan, ada perbezaan ya. Okey, penerimaan hadiah yang daripada rakan-rakan kita, maka ianya bukannya hadiah. Okey, daripada pelajar lain, daripada pelajar kemungkinan akan ada isu-isu memberikan advantage kepada pelajar tersebut. Tapi kalau kepada staff,
kebanyakannya tidak menjadi hadiah, dia lebih kepada sedekah, lebih kepada perkongsian, lebih kepada appreciative sign untuk rakan klik dia. Okay. Jadi tuan-tuan puan, saya nak maklumkan dalam kes ini, apakah hadiah yang perlu atau boleh diterima. Okay. Dah fikir panjang lah saya ingat, saya mengeluarkan formula sendiri iaitu Cosmo Test. Tuan-puan, sekiranya tuan-puan merasakan penerimaan hadiah tersebut tidak masuk front page, page kedua, page ketiga, page keempat Cosmo, maka kalau tak masuk, boleh terima hadiah tersebut. Tapi kalau tuan-puan merasakan bahawa boleh menjadi bahan berita Cosmo, front page ke, page kedua, page ketiga, page keempat, maka jangan terima barangan tersebut. Tuan-puan, kalaulah menerima 1 jam, contohnya, Q&Q daripada pelajar, ada potensi sebenarnya. Para pelajar yang menghadiahkan jam Q&Q kepada pensyarah dapat A. Itu ada potensi, boleh masuk Cosmo. So, pada pendapat saya, jangan terima. Tapi tuan-tuan puan, kalaulah pelajar memberi hadiah acar tadi, beri hadiah limau di Gongsi Facai, memberi hadiah pen yang biasa untuk appreciative bahawa dia telah bergraduan, maka ia tak masuk Cosmo. Okay? Jadi Cosmo tuan-tuan puan, tiba-tiba seorang akademik di satu universiti awam menerima jam tag foyer daripada pelajarnya yang mendapat A. Walaupun pelajar bergraduan ke tak bergraduan, dia dah menjadi masalah. Boleh keluar dalam Cosmo. Maka dalam keadaan tersebut, tuan-tuan puan, saya dengan suci hatinya nak minta jangan terimalah. Bahawa ini ialah test yang saya nak cadangkan kepada tuan-tuan puan. Kalau masuk, boleh masuk, ada potensi masuk berita Cosmo, maka jangan terima. Kenapa saya pilih Cosmo, tuan-tuan puan? Sebab Cosmo ni, tuan-tuan puan, dia suka mensensasikan berita. So Cosmo ialah apa-apa berita yang ada, semuanya boleh disensasikan. Dan ini contoh-contohnya. Tetapi yang saya paling tak berpuas hati sehingga saya membuatkan Cosmo Test ni apabila saya sebagai seorang penyokong Manchester United tiba-tiba keluar dalam Cosmo macam ni. Maksudnya, apa kaitan Manchester United dengan curi kabel MRT? Saya rasa tak ada kaitan langsung. Lelaki ini yang curi kabel MRT, kebetulan pakai Manchester United, disebut pula Manchester United. Itulah bagaimana Cosmo boleh mempromosikan berita-berita dia di luar kawalan kita. Sebab itulah yang menyebabkan saya better buat Cosmo Test ni, baru para pendengar boleh faham apa yang boleh diambil, apa yang tak boleh diambil. So kalau kata boleh keluar Cosmo, tuan-tuan puan, jangan ambil. So, tuan-tuan puan, tuan-puan tahu tak apa kesalahan perolehan yang paling lazim di universiti awam? Okey, kesalahan-kesalahan perolehan yang paling lazim dalam universiti awam. So, tuan-tuan puan, kesalahan-kesalahan perolehan yang paling lazim, of course, semuanya berkaitan dengan rasuah. Saya tak mau nak pusing panjang-panjang kena rasuah ni, tuan-tuan puan. Tetapi cerita tentang komisen, cerita salah guna kuasa, semuanya adalah perkara-perkara yang sangat-sangat banyak berlaku dalam universiti awam yang kita nak kena perhaluskan situasi dia. Saya nak tanya tuan-tuan puan, saya nak maklumkan satu situasi. Bagaimana seorang staf akademik di satu universiti, cerita satu universiti lah, tak mau tunjuk nama USM di satu universiti lah tuan-tuan puan. Di satu universiti ni, staf akademik ni, beliau telah tak boleh tidur akibat daripada satu remark daripada seorang vendor, sehingga pensyarah ini datang menjumpa saya. Pensyarah ni kata, pensyarah ini sebenarnya dihubungi oleh seorang vendor untuk membeli toner daripada beliau. Jadi vendor ni antaranya menyebut, doktor belilah toner ni daripada saya. Black and white, harga dia RM80, warna RM200. Dan doktor boleh beli, saya jual murah je. Jangan risau doktor, ramai pensyarah-pensyarah USM ni ambil daripada saya. Dan daripada situ, dia kata jangan risau, dia akan boleh bagi special price dan special arrangement. Okay. Black and white RM80, warna RM200. Dan
Doktor, kalau doktor nak buat deal dengan saya pun okey. Contohnya doktor order dengan saya 10 black and white, 10 warna. Jadi 10 black and white saya hantar kat doktor, banyak doktor guna. Tapi yang warna ni, doktor order 10, saya hantar satu saja. Yang 9 lagi saya convert jadi duit. So RM200 kali 9, doktor akan dapat lebih kurang RM1,800 lah daripada saya. Jangan risau doktor, saya bagi harga murah doktor. Dan jangan risau doktor, saya tak cerita dekat siapa-siapa sebab Dr. Khairul pun buat juga. Contoh saya guna nama saya lah. Jangan risau ni, saya tak cerita siapa-siapa tapi Dr. Khairul pun buat juga dia dah. Tuan-puan, pesyarah kita ni apabila dengar Dr. K ni pun buat, maka dia tak boleh tidur. Dalam situasi ni, ya Allah, seolah-olah yang kata dia tak cerita siapa-siapa tapi dia sebut nama seorang lagi pensyarah yang telah buat cerita ni lama. Maka dia tak boleh tidur, dia datang jumpa saya, penasihat undang, Look, ada satu kes ni macam ni. Dan apabila saya jalankan siasatan undang memang betul. Toner yang banyak tidak sampai, yang diorder dalam yang warna tersebut tak sampai. Semua ditukar pada duit. Tuan-tuan puan, ini salah guna kuasa yang sangat hebat. Modus operandi yang kita sukar jangka, kecuali lah perkara ini dikeluarkan oleh mulutnya daripada pensyarah yang seorang lagi. Okey, inilah juga berkenaan dengan komisen tuan-tuan puan, beli barang daripada saudara mara. Tuan-tuan puan, kes USM berkenaan dengan SPRM ada 4 kes tuan-tuan puan yang dibawa ke mahkamah. Dalam kes 4 kes SPRM yang dibawa ke mahkamah, semuanya ialah beli barang daripada saudara mara. Nanti kita akan masuk Seksyen 23. Saya akan ceritakan berkenaan Seksyen 23 ni bagaimana kita tuan-tuan puan, saya faham bahawa para akademik tak tahu Seksyen 23. Malah baru ni saya bagi talk di satu jabatan agensi kerajaan, to be honest, custom. Mereka pun tak tahu Seksyen 23. Okay? Jadi Seksyen 23 ni ialah satu seksyen yang hebat, yang merupakan satu kesalahan. Dia bukannya rasuah tetapi dia menggunakan isu saudara mara, iaitu beli barang dari saudara mara. Maka dalam keadaan tersebut boleh jadi satu kesalahan di bawah Seksyen 23. Tuan-puan, jangan buat cerita beli barang projek tak wujud ni. Kes satu hari tuan-tuan puan, orang yang mengetahui kes ini biasanya ialah rakan subahat kita, biasanya juga rakan yang dapat komisen juga yang buat program projek tak wujud ni, tetapi tiba-tiba dia balik pada umrah, tiba-tiba bulan puasa dia jadi taubat, dia bertaubat. Maka bila dia bertaubat, dia merasakan dia perlu laporkan kita. Maka laporan tersebut dah sampai kepada universiti, maka tuan-puan boleh disiasat berkenaan barang projek program yang tak wujud tetapi klaim. Okey, beli barang dengan harga mahal, beli untuk diri sendiri dan beli terima hadiah manfaat untuk cuti sendiri. Tu tuan-tuan puan, apakah Seksyen 23 tuan-tuan puan? Seksyen 23 ni menyatakan seperti ini. Apa jua berkaitan kita sebagai jawatan kita, kita tak boleh beri kepada saudara mara kita. Sekiranya kita boleh beri kepada saudara mara kita satu projek, satu pembelian, satu invoice dan sebagainya, ianya menyalahi Seksyen 23. Kataan yang penting ialah saudara mara. Beri kepada saudara mara, maka ianya merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 23. Siapakah saudara mara? Saudara mara ialah ibu, ayah, adik, abang, mak, kita semua, adik, abang, anak tiri dan sebagainya, suami dan isteri dan sebagainya. So tuan-tuan puan, dalam kes Seksyen 23 ni ialah kes yang paling lazim sebenarnya kat Universiti Awam sebab ramai daripada kita tak tahu, bukannya nak buat benda tu. Saya bagi contoh tuan-tuan puan ya, saya bagi contoh. Tuan-tuan puan sekarang ni sebagai satu ketua jabatan, bayangkan. Tiba-tiba nak kena beli 50 laptop jenama Dell. Okey. Bila dapat quotation daripada laptop tersebut, satu laptop berjumlah let's say RM2,000. Okey. Kita tahu harga RM2,000. So bila minta sebut harga, syarikat A bagi RM1,800. Syarikat B bagi RM2,000, syarikat C bagi RM2,200. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan puan, disebabkan universiti kita tak cukup duit, kita pun diminta untuk penjimatan dan sebagainya, maka kita pun belilah daripada syarikat yang jual RM1,800 ni. Beli pada syarikat RM1,800 ni tuan-tuan puan, kebetulan ialah syarikat anak saudara kita. Okay.
Tetapi disebabkan dia jual murah. Kalau tidak, tuan-puan bayangkan, RM2,000 kalau kali 50 biji, 50 buah laptop tersebut, dah rugi berapa banyak lah. RM200 kali ni dekat 10 dekat 10,000 kak duit yang perbezaan harga sebab kita beli 50 laptop satu. Maka tuan-tuan puan, kita pun beli daripada anak saudara kita. Tuan-tuan puan, ini sebenarnya menyalahi Seksyen 23. Tuan-tuan puan kena faham Seksyen 23 ni ialah seksyen yang paling yang terjerat disebabkan kita tak memahaminya. Tuan puan cuba Google Seksyen 23 SPM dalam NST, dalam STAR, dalam apa tu Cosmo dan sebagainya, memang ada banyak kes-kes begini. So carilah dan jadikan sebagai panduan bahawa kita tidak melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23 SPRM. So cerita tentang mahal. Tadi tuan-tuan puan tengok bullet ni, bullet untuk beli barang dengan harga mahal. Ini ialah cerita beli barang dengan harga mahal. Tuan-tuan tengok, harga semasa RM120 jual sampai RM224. Sebab apa kita minta kickback daripada vendor. Tuan-puan tengok yang paling kanan tu. Harga set technical book ni berharga RM417 je. Tetapi apabila masuk dalam kontrak, vendor jual RM10,700. No, sebab RM3-4,000 nak bagi kepada kita yang tolong yang nak beli ni. Ini dipanggil kickback. Okay? Beli dengan harga yang mahal. Ini makan tak habis tuan-tuan puan. Maka dalam keadaan ni, tuan-tuan puan, tengoklah satu situasi. Saya nak maklumkan tuan-tuan puan satu kes yang pada saya firasat saya tak dapat diterima, hasil daripada audit negara juga, yang mana satu pusat pengajian tinggi dalam Malaysia telah beli 2 laptop. Laptop ni jenama Acer. Tuan puan yang arif, kejadian berlaku pada tahun 2017. Okey. Tuan puan, 2017, 2022, 5 tahun yang lepas, tapi tuan-tuan puan saya harap boleh dapat bayangkan berapa harga laptop paling mahal pada tahun 2017. Sekarang ni tuan-tuan puan mungkin ada lah paling mahal berapa. Lebih kurang yang sama jugalah pada tahun 2017. Paling mahal pada waktu tersebut, tuan-tuan puan pernah tengok satu laptop Acer yang paling mahal berapa harga dia? Okay. Dan dalam keadaan tersebut, tuan-tuan puan ada yang meneka RM5,000, RM7,000, RM10,000, RM12,000. Tapi adalah yang paling tinggi pun RM15,000. Tapi satu institusi pengajian tinggi ni, beli satu laptop, dia beli 2, Acer, jenama Acer yang berharga RM49,000 sebuah. Tuan-puan bayangkan bagaimana kita boleh terlepas perkara-perkara yang seperti ini. Kalau tidak kerana kickback terhadap kita. Kalau tidak kerana ada benda yang pelik sedang berlaku. Kenapa kita nak beli satu perkara yang sampai RM49,000 gunakan duit universiti kita untuk beli satu RM49,000 kecuali kita ada agenda di sebaliknya. Kita ada benda yang kita mendapat manfaatnya. Kalau tidak, kita akan beli yang termurah. Kalau yang termahal pun tuan-puan beli 10-12 ribu, ini yang tak masuk akal, 49,000. Dan ianya bukannya laptop berspesifikasi untuk satu-satu mesin dan sebagainya, tak. Ini laptop kegunaan individu kita tetapi berspek tinggi. Berspek tinggi itulah kita katakan barulah berharga dalam 10 ke 15,000 paling tinggi. Itu pun saya tak pernah tengok 15,000. Saya pernah tengok 11,000 yang paling tinggi. Itu pun jenama Dell. Okey, dan sebagainya. So tuan-tuan, ini ialah perkara-perkara yang datang daripada saya nak kongsi. Apabila integriti kita yang melibatkan akademik ni, macam-macam benda yang boleh berlaku, ya. Jadi saya minta supaya tuan-tuan puan, walaupun saya tak detail out berkenaan fakta-fakta kes tuan-tuan puan, ingatlah bahawa sebarang salah laku integriti yang kita buat, bila sampai kepada pihak universiti buat siasatan dan kalau terbukti benar tuan-puan, memang memalukan kita sebagai akademik. Tuan-puan dalam kes dalam cuai menjalankan tugas, tuan-puan rasa tak nampak gangguan seksual, tapi gangguan seksual juga adalah satu perkara yang lazim, ya. Kalau dia jempat saya sampai 3 tahun lepas, jenuh kita fikir bagaimana dan kenapa ianya berlaku, ya. Engkar perintah, disiplin yang biasa, mencemar nama baik universiti, pemalsuan dokumen, penipuan, pergaduhan, rasuah, salah guna kuasa sampai 7. Okay, tuan-puan, tidak beretika, ugutan, plagiat. So, tuan-puan, saya akan masuk isu plagiat sekejap lagi. Sebabkan saya memang peruntukkan lebih kurang sejam untuk plagiat, sejam untuk perkara-perkara yang sebelum ni. So, tuan-puan, kita masuk ke sejam yang kedua. Okey, walaupun 5 minit lagi. Belum, ya. Saya masuk awal sikit, tuan-puan, sebab nak buat Q&A juga. Tuan-puan, integriti akademik kita tak lengkap kalau kita tak
bincang berkenaan dengan isu the real academic integrity. The real academic integrity sebenarnya ialah ciplakan, plagiarism. Ianya tak berlaku kepada para pensyarah dalam jumlah yang banyak, tapi berlaku kepada perkara-perkara yang melibatkan pelajar yang sedang dalam PhD dan sebagainya. Dan integriti akademik inilah yang lazimnya menjadi permasalahan ataupun kritikan kuat daripada masyarakat luar kepada para pensyarah dan para akademik kita. So kita lihat kepada isu ciplakan, plagiarism, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, apa makna lain kepada plagiarism atau ciplakan dalam bahasa Melayunya? Tuan-tuan pernah dengar plagiarisme, tuan-tuan pernah dengar istilah ciplakan, tuan-tuan pernah dengar pencuri karya, okey, pengkhianat pun ada, tetapi tuan-tuan dan puan kena tahu bahawa ada satu lagi nama lain untuk plagiarisme, iaitu zina akademik. Di Indonesia dipanggilnya zina akademik. Okey, tak ada karuat lah pula ya. So bagaimana jijiknya plagiarisme ni, semuanya cerita pasal pencuri, pengkhianat, ciplak, okey, sampailah dia menjadi satu lagi bahasa lain ialah seorang yang penzina. Tapi akademik lah ya. Ini benda-benda yang menunjukkan betapa jijiknya perkara-perkara berkenaan dengan plagiarisme. So persoalan pertama kita ialah, adakah UTM mempunyai polisi terhadap pencuri karya ataupun plagiarisme ni? Saya yakin ada. Sebabnya ialah dalam semua universiti telah diminta untuk membuat polisi terhadap ciplakan ya, dengan polisi ciplakan, takut dia menggalakkan ciplakan. Polisi ciplakan takut menggalakkan ciplakan. So USM panggil polisi against plagiarism, polisi terhadap ciplakan. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam melalui kes Fauzilah Saleh lawan Universiti Malaysia Terengganu, semua universiti telah diminta untuk ada polisi akademik. Saya yakin UiTM ada. Kalau tuan-tuan tak tahu, maksudnya tuan-tuan kena cari ya polisi ni. So saya terangkan berkenaan dengan polisi ciplakan ni, USM kami mengeluarkan banner-banner sebegini. Kami tidak bertoleransi terhadap ciplakan dan free riding. Apa pula yang dimaksudkan dengan free riding? Okay, sekejap lagi saya akan ceritakan ciplakan ya. Free riding ni saya buat sekarang lah. Free riding ni tuan-tuan puan, saya yakin tuan-tuan puan sangat mahir, para akademik kita faham ya tentang free riding, meletakkan nama orang yang tak contribute tetapi diletakkan di dalam sesuatu karya. So dia free ride lah. Dia mendapat tunggangan percuma. Tetapi free riding yang lain juga ialah yang menjadi lebih hangat apabila free riding ini melibatkan saudara mara, melibatkan suami dan isteri terutamanya, melibatkan adik dan abang kakak terutamanya. Yang banyaknya kita lihat ialah suami dan isteri. USM masih tidak mempunyai polisi khusus berkenaan dengan free riding ini, saya mengaku. Tetapi USM akan melihat isu ini sekiranya timbul sewaktu kenaikan pangkat. Jadi semasa proses jawatankuasa kenaikan pangkat, sekiranya ada isu free riding, ianya akan dibincangkan secara intensif termasuk mendapatkan pandangan pakar. Jadi saya cuba nak buat free riding punya polisi, tetapi dia terlalu ada banyak kelompangan sewaktu dibuat. So tak dapat, sebabnya ialah kita very subjektif di antara dia contribute dengan dia tak contribute. Sebabnya ialah kalaulah corresponding author nak masukkan secara sukarela, kenapa kita nak halang? Jadi perkara-perkara begitu yang menjadi permasalahan. Tapi ianya menjadi buah mulut ya apabila ianya melibatkan free riding suami dan isteri. Okey, plagiarisme pula kita dapat formulanya yang saya akan kongsi sekejap lagi, bagaimana kita nak pastikan plagiarisme tahap rendah dengan plagiarisme tahap tinggi. Plagiarisme yang total, plagiarisme yang separa, plagiarisme yang tidak sengaja. So kami ada mekanisme yang saya akan kongsikan sekejap lagi. So tuan-tuan puan, seperti saya katakan bahawa copyright ni ialah plagiarisme ni ialah jenayah akademik dan juga zina akademik dalam setengah kes tertentu di Indonesia disebut situ. Plagiarisme semua tuan-tuan faham, maksudnya ialah mengambil copy dan paraphrasing other people's work dan menjadikan
ianya adalah milik kita tanpa membuat acknowledgement yang betul. Okey, itu ialah ciplakannya. Nanti saya akan bagi contoh lah ini untuk menjimatkan masa. So tuan-tuan dan puan, ini ialah definisi USM. Definisi USM kami menyatakan bahawa apabila satu perbuatan berkenaan dengan membentang, memetik, menyalin, memparafrasa atau menyebarkan idea, imej, proses, karya, data, perkataan sendiri atau orang lain atau sumber tanpa memberi perakuan rujukan atau petikan yang betul pada sumber asalnya, ianya boleh dikatakan bahawa ciplakan. Okey. Manakala free riding atau boncengan gratis dalam bahasa Melayunya, menumpang dengan percuma, menumpangkan nama dan sesuatu hasil kerja akademik terutama dalam pendidikan dan penelitian tanpa apa-apa sumbangan yang sewajarnya. Ini ialah definisi USM berkenaan dengan ciplakan dan boncengan gratis. Okey. So kena ada definisi yang betul lah supaya kita apabila sesuatu kes yang timbul kita dapat kendalikan dengan yang terbaik. So seorang staf mantan staf di satu universiti di utara tanah air, dia menulis bahawa ni pada 10 Jun 2021, academic dishonesty is not just an education issue, it's also prevalent within the civil service, business and even political walks of life within society. Ini dia kata about academic dishonesty di Malaysia. Dia kata sangat rampant. Saya baca ni pun saya tengok apa yang dimaksudkan dengan prevalent dengan rampant ni. So dia gunakan perkataan ni tuan-tuan. Sampai dia ada studies dia kata a startling but not well publicized piece of research on student academic dishonesty in Malaysia showed academic dishonesty is rampant. It was revealed that students well understand what university policies are toward plagiarism and cheating are, yet due to peer pressure and the feeling of security of collective culture, large percentage of students partake in cheating in one or another form. Ia secara tidak langsung menyatakan, dia menuduh bahawa universiti awam di Malaysia ni terutamanya membenarkan isu berkenaan dengan ciplakan, penipuan, salah data, falsifat data dalam kalangan para pelajar. So hari ini kita nak kena faham adakah betul ataupun tidak apa yang dikatakan oleh beliau ni. So Mari Hunter ni kalau ramai tak tahu, beliau ialah seorang staf akademik, mantan staf akademik di beberapa universiti dan tak akhirnya di satu universiti di utara tanah air. Okey, so sekarang kita nak faham berkenaan plagiarisme, ciplakan dan copyright. Copyright ini tuan-tuan puan dalam bahasa Melayunya ialah hak cipta. Plagiarisme ialah ciplakan. Jadi apa perbezaan copyright dengan plagiarisme? Saya nak maklumkan kat sini tuan-tuan puan supaya mudah ya. Plagiarisme tuan-tuan puan mestilah melibatkan akademik. Period. Copyright dia melibatkan mahkamah. Saya ulang sekali lagi, sesuatu isu berkenaan dengan ciplakan, dia mestilah berkenaan dengan akademik integriti sesuatu perkara tersebut. Maksud dia tuan-tuan puan, plagiarisme tak boleh dibawa ke mahkamah. Okay? Plagiarisme tidak menghasilkan duit. Plagiarisme boleh menyebabkan seseorang punya degree ditarik balik. Ya, sebab akademik. Degree tersebut boleh tarik balik. PhD boleh tarik balik. Ijazah boleh tarik balik, sarjana muda, ijazah sarjana pun boleh tarik balik. Okay, so plagiarisme ni dia berkisar ke sekitar isu berkenaan dengan akademik di universiti. Sekolah pun tak pakai plagiarisme. College mungkin pakai plagiarisme. Jadi sesuatu yang berkaitan akademik di universiti, ianya kesalahan-kesalahan tersebut yang menyebabkan seseorang boleh ditarik balik ijazah dia, semua dipanggil plagiarisme. Copyright pula, hak cipta, tuan-puan boleh bawa ke mahkamah. Copyright tak boleh bawa ke mahkamah. Jadi kalau saya tiru tuan-tuan punya perempuan punya paper dan daripada akibat tiru tersebut saya dapat menghasilkan satu ciptaan dan terjual sebanyak 1 juta. Maka tuan-puan boleh menyaman saya maka bahawa saya telah meniru artikel tuan-tuan puan, mencipta daripada artikel tersebut satu benda dan telah menjual barang tersebut dan dapat untung 1 juta. Maka tuan-puan boleh saman saya sekurang-kurangnya 1 juta untuk dapat balik duit yang saya telah tipu tersebut, iaitu saya dah copyright artikel tuan-tuan puan sehingga menghasilkan satu perkara. Tapi plagiarisme tuan-tuan puan nak bawa ke mahkamah tak boleh. Tadi tuan-tuan terdengar saya ada menyatakan bahawa plagiarisme melibatkan kes Fauzilah Saleh lawan Universiti Malaysia Terengganu. Kes apa pula dah? Tadi kata tak boleh bawa mahkamah. Nanti saya terangkan. Plagiarisme dalam kes Fauzilah Saleh lain. Bukannya plagiarisme yang sebetulnya dibicarakan, tapi ada isu lain yang dibicarakan. Okey?
Tapi copyright ni memang kalau tuan-puan nak dapatkan hak, maka ianya berada di mahkamah. So tuan-tuan puan saya dah ceritakan. Jadi saya akan ceritakan apakah kita kena faham dulu apa dia hak cipta. Hak cipta tuan-tuan puan terkandung di dalam Akta Hak Cipta 1987. Di Malaysia tuan-tuan puan, apa yang tuan-puan cipta asalkan bertulis, berakam, berekod ataupun difilmkan, maka ianya automatik dapat protection, perlindungan di bawah Akta Hak Cipta 1987. So tuan-tuan puan, hak cipta ni tak perlu daftar. Okey, dalam keadaan sedemikian tuan-tuan puan, dia telah diberikan secara automatik asalkan ianya original dibuat di Malaysia. Sebab hak cipta, undang-undang ni hak cipta Malaysia. Kalau nak kena hak cipta di US, kena buat di US lah. Kalau nak kena buat di UK, kena buat di UK. Sebab hak cipta ni very territorial in nature. Okey. Dan dalam keadaan ini tuan-tuan puan, saya sahkan bahawa yang paling penting tuan-tuan puan kalau yang tak tahu, bahawa tak perlu daftar. Sebabnya ianya adalah sebaik saja tuan-puan hasilkan, maka ianya automatik dilindungi asalkan benda itu original. So tuan-tuan puan, kalau tuan-puan hasilkan jurnal, artikel, maka asalkan ianya original, maka ianya automatik dilindungi di bawah Undang-Undang Hak Cipta. So artikel tuan-tuan puan, publication tuan-tuan puan bukan dilindungi di bawah plagiarisme ke apa, di bawah Undang-Undang Hak Cipta Malaysia. Cuma sekarang ni ada yang bertanya sama ada perlu daftar ke tidak. Jawapan saya dah bagi tadi, tidak perlu daftar. Bagaimana tak perlu daftar? Saya pernah tengok orang pernah daftar. Jadi tuan-tuan puan dah confused. Penceramah kata tak perlu daftar, tapi pernah dengar orang daftar. Ada setengah daftar dekat Maipo, ada setengah daftar dekat perpustakaan. Jadi tak faham ni, kat mana kena daftar ke tidak. Tuan-puan, Akta Hak Cipta memang clear, tak perlu daftar. Tetapi dia bagi option, Maipo, Malaysian Intellectual Property Office bagi option, nak daftar optional. Okey, boleh daftar. Bila daftar ni adalah resit. Jadi ada setengah Maira nak minta resit untuk pendaftaran hak cipta. Maka tuan-puan pun daftar, tak salah. Tetapi tak salah juga kalau tak daftar. Itu yang saya nak maksudkan. Sebab ianya optional. Jadi tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan daftar, tuan-puan akan diberikan resit lah. Ini satu contoh resit saya ambil lama untuk buat talk ni. Ni saya kena cari resit baru dah saya nampak. 2017. Okey. So jumlah tahun 2017, harga dia lebih kurang dalam RM45 nak daftar. Kalau tuan-puan guna ejen, dia mungkin berharga RM300. Sekarang ni pun lebih kurang harga ni lah tuan-tuan puan. Tetapi boleh daftar. Ini sahaja yang diberi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tak daftar pun tak ada masalah. Okey. Saya yakin ada Maipo di wilayah selatan, ini ialah di wilayah utara, wilayah di KL, di ibu pejabat dia dekat Bangsa. Okey, so tuan-tuan puan, copyright boleh didaftar tetapi tidak wajib untuk didaftar. Jadi adakah bersamaan nak daftar dengan Perpustakaan Negara yang dapat ISBN number? Pun tidak perlu. ISBN number ialah nombor terbitan di bawah Perpustakaan Negara, bukannya nombor pendaftaran. Okey, boleh bantu, tak ada masalah dengan nombor pendaftaran tersebut, tetapi ingat bahawa akta tidak mengenakan wajib untuk didaftarkan hak milik tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan ya. So tuan-puan kena faham, dan kalau tuan-puan nak sebut, nak letak, tuan-puan boleh letak C dalam bulatannya. Okey, ini copyright. Kalau siapa yang nak letak C copyright, nanti ada orang nak beli ke nak ni, tak tahu nak hubungi siapa, tuan-tuan boleh letak macam mana sampel saya ni, letak your contact information di bawah sekali yang dalam bracket tersebut. C dalam bulatan stand for copyright. Banyak orang meletakkan C dalam bulatan ini menunjukkan bahawa ianya copyright, dia tak consent siapa-siapa ambil tanpa kebenaran. Itu maksudnya. Okey, kalau ini juga tidaklah bermaksud yang mana yang tak ada C dalam bulatan ni boleh ambil, tak. Jadi takut ada myth tuan-tuan puan yang tengok bila tuan-tuan nampak dalam website ni tak ada C dalam bulatan so boleh ambil. Tidak semestinya. Sebab ingat bahawa mereka yang tidak daftar ni pun mereka still dapat protection. Jadi sekiranya tuan dapat C dalam bulatan ni, maksudnya dia memang tak benarkan, langsung untuk diambil. Yang tak letakkan ni pun dia ada balance. Ada yang benarkan, tak benarkan, tuan-tuan puan kena guna budi bicara lah
untuk nak ambil atau tidak sebabkan dia tak letak C dalam bulatan, tetapi tidak bermaksud kita boleh ambil tanpa kebenarannya. Sama juga macam kita. Kita letak sesuatu artikel kita tak letak C dalam bulatan, tak maksud orang boleh ambil ya, tak masuk public domain, tidak. Ianya masih bermaksud bahawa ianya perlu mendapat kebenaran, kecuali tuan-puan nampak bahawa ini ialah memang terlalu public domain, banyak tempat dalam public domain, maka waktu tu tuan-puan bolehlah berani ambil sesuatu karya tersebut. So tuan-puan, apakah duration copyright? Duration copyright ialah ramai yang, kalau saya physical punya talk ni, saya boleh tanyalah, ramai yang membuat jawapan-jawapannya tapi ramai yang salah. Sebabnya yang salah dia ada technical sikit. Okay? Sini kita tak mau buat quiz lah tuan-tuan ya. So what is the duration of the copyright? Sebenarnya duration of copyright ialah 50 tahun. So tuan-tuan puan, apa tuan-puan hasilkan di bawah hak cipta ni, termasuk thesis tuan-tuan puan, artikel tuan-tuan puan, dan apa juga yang tuan-tuan puan hasilkan writing dan sebagainya, semuanya dilindungi di bawah copyright dan bertahan selama 50 tahun. Tapi 50 tahun tidaklah jawapan yang tepat sangat. Jawapan yang tepat ialah 50 tahun daripada tuan-puan kita meninggal dunia. So, sesuatu karya tersebut, duration dia tak berjalan lagi selagi kita tidak meninggalkan dunia ni. 50 tahun daripada dunia, daripada ni. So, kalau tuan-puan ada satu buku tu 3 author, maka 50 tahun bermula daripada kematian author terakhir. Daripada buku tersebut, artikel tersebut. So, artikel kita selalu ada 3 orang, corresponding author, first author and second author, let's say for example. Maka dalam keadaan tersebut, author yang terakhir meninggal, barulah duration 50 tahun tersebut wujud. Okay, itu keadaan dia tuan-tuan. So, okay. So, dalam keadaan tuan-tuan, plagiarisme ada period ke? Ada tempoh ke? Okay, plagiarisme ni tidak ada. Sebab plagiarisme ni ialah satu perkara yang tercalit juga isu etika dan penipuan. Maka dalam semua perkara yang berkenaan penipuan, undang-undang menyatakan bahawa, sekejap lah. Ya. Okey. Tuan-tuan, saya mohon maaf, saya terpaksa angkat. Bukan sebab apa, saya pernah angkat telefon nombor yang tak diketahui. Sebabnya ialah saya dah terputus. So minta maaf, saya tak ada nombor telefon Syafiqah. Saya takut bila saya terputus tu, saya cakap seorang-seorang dah dekat 5 minit. Telefon saya tak angkat. Jadi saya angkat, memang bukan daripada kita lah. So saya mohon maaf ya. Okey, tuan-puan. So duration of plagiarism tidak ada duration tuan-puan. Duration plagiarisme tidak ada sebab ianya melibatkan penipuan, bila-bila masa pun boleh ditimbulkan. Jadi tuan-tuan puan, sekiranya kita thesis kita untuk PhD, contohnya thesis saya untuk PhD, tiba-tiba ada unsur plagiarisme, tiba-tiba diungkit selepas 10 tahun, maka dalam kes tersebut boleh diungkit, maka ingat doktorat saya boleh ditarik balik berkenaan dengan hal ini. So itu keadaan dia. Saya nak maklumkan berkenaan isu plagiarisme ni, satu contoh yang terbaik ialah terjadi kepada satu universiti, tuan-tuan tekalah universiti tersebut, yang mana kes nak kendalikan tu adalah berat disebabkan pada tahun 2016 universiti tersebut diadukan berkenaan dengan satu plagiarisme tesis sarjana yang telah dibuat pada tahun 1993. Okay, tuan-tuan buat. 1993 tesis sarjana, aduan berlaku pada tahun 2016. So tuan-puan nampak duration tidak ada. Jadi apabila dilihat tesis tersebut tuan-tuan puan sukar disebabkan perkara-perkara berikut. Pertama, tesis tersebut dalam typewriter. Tuan-tuan puan waktu tu printer tak ada lagi. Tuan-puan, tesis tersebut penuh dengan liquid paper, penuh dengan pemotongan, penuh dengan penampalan. Sebab 1993 bukan zaman printer lagi. Tuan-tuan. Ingat 1993 juga tak ada Google. 1993 juga tak ada isu-isu berkenaan dengan copy paraphrasing dalam internet. Jadi tuan-puan, persoalan waktu tu, macam mana plagiarisme ni boleh berlaku? Sebab daripada 212 muka surat tesis tersebut, 6 muka surat memang plagiarisme verbatim.
memang ada isu verbatim plagiarisme dengan satu lagi tesis PhD di Universiti Gajah Mada. Okey. So tuan-tuan, sedikit latar belakang, pelajar universiti ini sebenarnya ialah seorang pelajar yang telah mendapat PhD, yang telah habis sarjananya 1993 di Universiti Awam kita dan kemudiannya menyambung PhD-nya di satu universiti di Indonesia. Beliau orang Indonesia. Okey, beliau telah pernah menjadi dosen dan seterusnya menjadi dekan di universiti tersebut. Akibat beliau menjadi dekan ni sebenarnya beliau telah mencetuskan musuh. Apabila rakan-rakan beliau sendiri yang dikatakan seorang rakan ini tidak berpuas hati, beliau menjadi dekan dan seterusnya mengadu kepada Universiti Awam kita berkenaan tesis tersebut ialah tesis plagiarisme. Okey, apa yang diplagiat 6 muka surat yang datang daripada tesis pengadu sebenarnya, yang juga seorang dosen di universiti tersebut yang dulunya buat PhD kat Gajah Mada. Jadi ingat tuan-tuan puan, 1993 contohnya, mana ada email, mana ada, bagaimana mereka mendapat isu-isu ni. Jadi sebenarnya sewaktu beliau berada di pelajar Universiti Awam kita ni, berada di sini, waktu balik ke Indonesia berjumpa dengan pelajar PhD, rakan beliau di universiti yang sama di Indonesia, di universitas yang sama. So mereka telah bertukar-tukar pandangan berkenaan tesis mereka dan pelajar PhD yang rakan pengadu ni, yang juga pengadu ni telah contohnya beri cadangan untuk dia tirulah tesis tersebut sebab tajuk hampir sama, satu buat Gajah Mada, satu kat Universiti Awam di Malaysia. Maka tirulah waktu mereka balik Indonesia. Waktu balik pun kawan ni pun, pelajar kita pun tiru. Dan samalah 6 muka surat verbatim. Jadi isu dia memang ada isu potensi plagiarisme disebabkan terdapatnya persamaan yang nyata 6 muka surat. Jadi tuan-puan, susah untuk kita buat keputusan, Universiti Awam kita buat keputusan sebab sebarang keputusan plagiarisme terhadap master tersebut akan efek PhD beliau. Akan efek kerjaya beliau yang telah menjadi beberapa tahun dah jadi dosen dan beberapa tahun dah jadi dekan di fakulti di universitas di Indonesia. Maka daripada situlah sukarnya keputusan oleh Universiti Awam kita ialah tidak ada plagiarisme walaupun 6 muka surat. Okey, hakikatnya ialah tak semestinya satu muka surat pun boleh jadi plagiarisme, tetapi dalam 6 muka surat yang dikatakan plagiarisme ni sebenarnya pihak pengadu sendiri pun buat salah acknowledgement. Pengadu acknowledge waktu tu rujukan kepada buku-buku terdahulu, dicerca je. Pengadu merujuk kepada author kedua, bukan author asal. Manakala pelajar kita ni merujuk kepada author asal. Dan ada yang tak merujuk. Jadi selepas pertimbangan yang baik dibuat, maka tidak ada berlaku plagiarisme. Tapi tuan-tuan bayangkan bagaimana isu plagiarisme, isu besar. Kalaulah dikatakan plagiarisme, apa terjadi kepada PhD beliau? Okay, sebab PhD beliau kemasukannya berdasarkan kepada sarjana, ijazah sarjana kita. Maka dalam keadaan situlah isu-isu ni sangat penting untuk kita lihat, tuan-tuan. So tuan-tuan, plagiarisme ialah mencuri harta akademik orang lain dan menyatakan kita tanpa membuat sebarang acknowledgement. Okay, ingat copyright kena pergi mahkamah, saya kata, boleh memberikan bukan keuntungan, boleh memberikan dikenakan tindakan bayaran sebagai ganti rugi dan sebagainya. Tapi plagiarisme tarik balik ijazah, tak ada isu-isu tanggung rugi, tak ada isu-isu duit, tak boleh, isu plagiarisme tak ada libatkan duit. So tuan-tuan dan puan, ini ialah satu level of plagiarism yang didevelop oleh USM semenjak tahun 2013. Apabila kami menghadapi masalah level manakah yang dikatakan level plagiarisme, level manakah level bukan plagiarisme, level manakah level moderate plagiarisme dan apakah tindakan-tindakan terhadap level-level ni. Jadi kami kena buat satu level of plagiarism ni berdasarkan kepada signifikannya dan intentionnya. Maka tuan-tuan, jadilah level 1 sampai level 4. Level 1 ini bermaksud plagiarisme yang tidak signifikan dan tidak tahu. Maka level 1. Level 1 ni bukanlah satu, kalau sekiranya jatuh dalam level 1, dia bukanlah satu plagiarisme yang universiti nak ambil tindakan.
universiti akan bagi pengampunan terhadap level 1 ni dan tidak dibawa ke tata tertib. Tetapi sekiranya jatuh kepada level 2, level 3 dan level 4, maka tiada maaf bagimu akan dibawa ke tata tertib. Dan hukuman tata tertib akan bergantung kepada level manakah signifikannya ciplakan tersebut. Kalau level 4 memang dibuang daripada universiti, level 2, level 3 kita lihat kepada ajakannya. Jadi telah ada 2 pensyarah akademik telah dikenakan tindakan terhadap plagiarisme ini. Ini yang saya kata kebanyakannya melibatkan pelajar PhD, tetapi di tempat saya sekurang-kurangnya ada 2 kes yang saya boleh kongsikan tuan-tuan dan puan yang melibatkan plagiarisme, yang melibatkan para akademik yang telah bekerja dengan universiti telah sekian lama. Saya kongsi kes pertama saja saya rasa. Kes pertama tuan-tuan dan puan, universiti apabila melibatkan plagiarisme, universiti tersebut pun akan turut merasa malulah berkenaan hal ni, kenapa boleh jadi begini, kenapa awareness tidak ada dan sebagainya. Tapi dalam satu kes, dalam kes-kes yang terlibat, universiti juga tidak mahu didakwa untuk menyimpan pensyarah yang plagiarismenya akademik integritinya tidak utuh dan despite telah berlaku beberapa penasihatan berkenaan hal tersebut. Okey, kes yang saya nak kongsikan melibatkan seorang pensyarah. Pada waktu itu beliau telah pun berjawatan Profesor Madya. Sebelum daripada kes yang diadukan ini, beliau telah pernah diadukan kepada dekan beliau bahawa oleh pelajar PhD beliau. Pelajar PhD beliau ni yang pada waktu itu masih di bawah supervision beliau telah adu supervisor beliau iaitu pensyarah kita ni telah menerbitkan satu artikel hasil daripada PhD beliau, paper beliau tanpa meletakkan nama beliau. Jadi apabila pelajar tersebut juga ialah sebenarnya slab di satu universiti awam lain. Apabila perbincangan di antara dekan dengan pensyarah ini, dengan pelajar tersebut, semua pihak bersetuju bahawa artikel tersebut tarik balik publicationnya. Walaupun despite resistance lah daripada pensyarah kita. Okay. Itu kejadian pertama berlaku, tak dibawa kepada peringkat universiti. Tiba-tiba berlaku lagi kejadian kedua. Kejadian kedua ini apabila pelajar beliau tadi telah bergraduan, dah terima PhD, dah balik kepada universiti awam masing-masing, dah masuk kepada universiti awam beliau. Dan daripada universiti awam beliau dah jadi pensyarah, tiba-tiba beliau came across lagi bahawa pensyarah penyelia beliau telah menerbitkan 2 artikel kali ini hasil daripada PhD beliau dan tidak meletakkan nama beliau. Okay, nama beliau langsung tak ada. Maka dalam keadaan tersebut, beliau kali ini tak mau bertolak ansur, beliau buat laporan kepada dekan dan juga kepada pihak universiti. Siasatan dilakukan. Apabila siasatan dilakukan, barulah universiti tahu bahawa ini kali kedua. Tetapi pensyarah kita ni tetap tidak mahu mengaku salah dan kali ini tak mahu tarik balik. Beliau kata, sebab beliau kata idea datang daripada beliau, significant contribution datang daripada beliau, ini bukan daripada apa ni, hasil pelajar dan sebagainya. Beliau tak mahu. Jadi maka komiti jawatan kuasa telah tubuhkan dan decide on this level of plagiarism. Level of plagiarism diputuskan level 4. Maka dibawa ke tata tertib. Pak akademik kita ni, pensyarah kita ni, waktu tersebut barulah tengadah, barulah tahu betapa seriusnya hal tersebut, dibawa ke tata tertib dan disebabkan kali kedua semua fakta kes dibentangkan dan beliau telah diputuskan dengan hukuman buang kerja. Itu satu kes yang melibatkan plagiarisme tahap tinggi tuan-tuan dan puan, yang mana saya boleh kongsi. Bukan senang kita nak ambil tindakan, tapi ini justifikasi tindakan ini ialah apabila dia berlaku kali kedua dan ianya berlaku melibatkan mengambil, menciplak hasil daripada anak didik beliau sendiri. Dan dipahamkan sekarang ni beliau sedang mengajar di satu universiti di Thailand dan tidak berada di Malaysia dan sebab telah dibuang kerja. Sebab sampai begitu sekali lah keadaannya. So level of plagiarisme ini tuan-tuan memainkan peranan untuk tindakan-tindakan terhadap salah laku yang sedemikian. So explanation untuk level plagiarisme ni juga wujud ya, level 1, level 2, level 3, semua adalah telah pun dibentangkan, diputuskan dan so far sejak 2013 USM melaksanakan level-level ni
semuanya berada dalam keadaan baik. 2017 ada isu, so kita telah perbetulkan semenjak revised version 2017 sampailah 2022 tidak ada masalah USM mengendalikan kes-kes ciplakan di bawah polisi terhadap ciplakan USM terhadap kes-kes yang diadukan. So saya ambil contoh lagi tuan-tuan dan puan bagaimana kes-kes yang melibatkan akademik begini ya. Plagiarisme yang kuning tu tuan-tuan dan puan, yang merah dengan ni, ini ialah memang kes paraphrasing lah, letak tempat saja. Ini contoh-contoh yang saya boleh nyatakan kongsi dengan tuan-tuan dan puan, paraphrasingnya. So dia letak tempat-tempat lain tapi sebenarnya dapat diketahui dan diputuskan ianya adalah plagiarisme. Kalau siapa perasan ya, yang Zakaria tu sebenarnya ialah Farid Zakaria tak salah saya daripada CNN sekarang ni. Okey, ini adalah contoh pelajar bagaimana beliau, ini contoh sedikit ya, bagaimana seorang pelajar A memplagiat pelajar B. Dalam keadaan ini plagiat dia dapat, dia kononnya untuk menyemak bahasa dia dapat satu thumb drive. Thumb drive ni dia buat PhD dia dalam masa 1.5 tahun. So apabila dilihat dengan ni, para examiner lihat ianya bersamaan dengan thesis yang 1.5 tahun beliau dah pernah lihat ya. So itu adalah contoh-contoh lainnya. Ini adalah contoh-contoh lain ya, bagaimana isu di antara persamaan artikel ambil daripada satu thesis PhD, manipulation of data, kita tengok kadang-kadang dia. So kena detailkan sebeginilah tuan-tuan dan puan untuk mendapat tahu bahawa setakat mana tahap plagiat yang telah berlangsung. Saya cepatkan sikit tuan-tuan dan puan sebab ini adalah contoh-contoh ya kepada tuan-tuan dan puan bagaimana USM mengendalikan kes-kes integriti ciplakan untuk hal ni. Saya masuk berkenaan dengan kes landmark kes yang saya katakan tadi, iaitu Fauzilah Saleh lawan Universiti Malaysia Terengganu, satu kes yang berlaku pada tahun 2012. Yang mana tahun 2012 ini sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya nak maklumkan, ini bukan kes plagiarisme sebenarnya waktu dibawa ke mahkamah. Kes ini Fauzilah Saleh masih lagi berkhidmat dengan UMT, tuan-tuan dan puan, Dr. Fauzilah Saleh. Beliau ini telah dibawa ke tata tertib dan telah diputuskan buang kerja oleh Universiti Malaysia Terengganu. Okay. Dalam kes ini beliau menyaman kembali UMT dan menang kes beliau. Okay. Kerana beliau mengatakan beliau tidak diberikan hak pendengaran oleh UMT. Beliau telah dikatakan memplagiat tesis beliau dan daripada hasil plagiat kata betul, beliau terus dibuang kerja, tidak melalui proses bagi pembelaan dan sebagainya. So, asas beliau menyaman UMT sebenarnya atas asas natural justice. Hak untuk didengar. Hak untuk beliau membuat pembelaan. Itu tidak diberikan isunya. Jadi, dalam hal ini, sewaktu hakim yang mengendalikan kes ini, Fauzilah Saleh, peguam dia ialah Datuk Saleh Abbas, Tan Sri Saleh Abbas. Tun Saleh Abbas yang mengendalikan kes beliau pada waktu tersebut bagi pihak Fauzilah Saleh. Beliau menyatakan bahawa beliau telah dibuang kerja tanpa didengar berkenaan pembelaan beliau. Hakim bersetuju bahawa beliau tak diberikan peluang tersebut, tapi hakim ada sebut beberapa perkara, iaitu antaranya hakim kata betul dia melakukan perbuatan plagiarisme. So Universiti Malaysia Terengganu betul buang dia, tetapi Universiti Malaysia Terengganu sepatutnya beri hak pendengaran kepada dia, beri hak dia untuk bela diri, bukan buang terus. Dalam hal ini tuan-puan yang saya nak maklumkan, hakim bersetuju bahawa beliau ini telah memplagiat tesis beliau. Ini ialah dapatan daripada hakim ya. Hakim kata 35% daripada tesis Fauzilah Saleh ini diambil daripada dissertation seorang Profesor Madya Dr. Nick Gamariah. Walaupun Fauzilah Saleh ada maklumkan source of ada cited beberapa perkara, tetapi dia gagal buat full citation. Banyak tempat dia tak buat full seolah dia punya. So memplagiat lah. Memplagiat. So inilah yang saya katakan bullet nombor 2. It is the duty of the university to issue students writing their thesis with a proper set of writing guidelines. So universiti kena pastikan keluar guideline berkenaan dengan ciplakan. Okay. Dalam kes ni, mahkamah menyatakan bahawa plaintiff memang melakukan plagiarisme, tetapi menang kes tersebut sebab UMT tak bagi hak pendengaran, hak untuk dia membela diri.
So tuan-tuan dan puan, dalam hal ni universiti perlu ada dalam keadaan itu untuk memastikan bahawa tesis daripada universiti hendaklah tidak ada isu-isu plagiarisme. Okey, dan dalam kes ini tuan-tuan dan puan, saya maklumkan, saya kongsikan, hakim bagi berapa persen semua dia maklumkan. Dia kata first chapter 30% plagiarisme, second chapter 20%, third chapter 60%, fourth chapter 58%, fifth chapter 5 13%. Tuan-tuan dan puan, walaupun percentage ni ada, ini tidaklah bermaksud kalau 5% pun tidak berlaku plagiarisme, tak. 5% pun kalau ianya dalam perkara finding, maka ianya plagiarisme. Kalau ianya dalam perkara dalam chapter 4 and 5, lagilah penting. Walaupun 5%, walaupun satu page verbatim. Okay, boleh juga berlaku dalam PowerPoint untuk permohonan untuk minta grant dan sebagainya. Okay, asalkan dalam ruang lingkup akademik. Okay, tuan-tuan puan. Okay, so tuan-tuan puan, saya rasa kes Fauzilah Saleh ni memberikan satu pandangan saya untuk maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa supervisor mempunyai tanggungjawab khas terhadap ciplakan untuk pelajar-pelajar dia. Jadi walaupun USM tidak mengenalkan tindakan tata tertib kepada supervisor yang pelajar dia disabitkan dengan plagiarisme, tetapi USM mengeluarkan surat amaran dalam kes-kes yang level 3 dan 4 kepada supervisor yang mana pelajar dia terlibat dan disahkan bersalah dengan plagiarisme. So tuan-tuan puan, supervisor sepatutnya saya sahkan tak bolehlah diambil tindakan sebab bukan beliau yang plagiat, tetapi beliau patut dilibatkan sekurang-kurangnya dengan surat amaran berkenaan dengan kes yang berlaku di bawah pelajar selian beliau. Dan dalam keadaan ini, responsibility of supervisors ni perlu ada ya. Sepatutnya beliau lebih peka lah. Beliau lebih peka bahawa ayat-ayat yang tertentu dalam tesis pelajar-pelajar beliau boleh dicari dengan mudah yang sekiranya mempunyai unsur plagiarisme. So, apakah tanggungjawab kepada internal dengan external examiner? Tuan-puan, internal dengan external examiner ni pada pandangan saya ramai yang tidak membuat laporan. Malah dalam keadaan tersebut, okey, Q&A pukul 11 pagi ya. Okey, saya baru nampak. Dah 11 pagi dah sekarang. Responsibility of the internal and external examiner pun penting, dia kena lapor jangan tak lapor dan sebagainya. So saya pergi cepat sikit tuan-tuan puan ya. Puan Syafiqah, pukul 11 ke Q&A? Lagi 10 minit. Okey. Okey. So saya rasa ini satu kes yang tak perlu kita lihat fiasko UiTM. Okey, tuan-tuan puan, kita lihat kes-kes ciplakan di USM yang mana saya nak tunjukkan bahawa tahap 1, tahap 4 dalam kes 2017 3 kes dilaporkan, satu kes mencapai tahap 4 PhD dan dia juga melibatkan ciplakan kendiri tidak melanggar keempat aturan. So satu ciplakan kendiri, kendiri ni juga boleh menjadi satu kesalahan di bawah plagiarisme, tapi dalam kes ini tidak melanggar peraturan universiti sebab dia tidaklah menciplak kendirinya tu, tarikh dia tu tak menunjukkan ciplakan kendiri. Tesis dia keluar dulu, lepas tu baru dia keluar artikel dia. Tahun 2019 kita ada 5 kes dan yang mana semua 5 kes ini 4 kes di bawah tahap 1, satu kes yang didapati bersalah tahap 3. So ini adalah contoh-contoh ya. Pada tahun 2020 satu kes tahap 3 melibatkan seorang staf Profesor Madya. Tapi bukannya staf tadi yang saya maklumkan, tapi ini staf lain. Ianya telah staf kes tahun 2020 ni melibatkan seorang staf Profesor Madya yang mana beliau telah pada satu ketika tahun 2012 telah memplagiat hasil ciptaan artikel bekas suami beliau. Apabila mereka berpisah, suami telah membuat aduan, maka dalam keadaan tersebut aduan apabila dilihat dulu waktu diciplak tersebut kononnya ialah suami dan isteri. Tapi apabila telah berpisah, si suami telah pun membuat aduan, maka dalam kes tersebut apabila dibuat siasatan memang betul. So tahap isu plagiatnya ialah di tahap 3. So dibawa ke tata tertib berkenaan hal ini, cuma tidak dibuang kerja sebab mengambil kira keadaan situasi
relationship mereka pada waktu tersebut. Okey, kes gangguan seksual tidak ada. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam saya mengendalikan perkara-perkara berkenaan dengan integriti akademik ni tuan-puan, perkara yang paling penting tuan-puan, apa jua tuan-puan buat dalam hal-hal isu akademik, pastikan integriti terjaga walaupun dalam keadaan seteruk mana sekalipun. Janganlah nama kita dipersepsikan, dibawangkan oleh orang lain. Sebab tu slide pertama saya ada isu bawang, sebab persepsi integriti yang paling sukar yang saya kendalikan ialah isu bawang. Di saat kita siasat, kes tak bersalah pun tapi telah dibawangkan daripada awal bersalah. Jadi isu bawang ni tuan-tuan dan puan, isu persepsi ni adalah isu yang paling penting tuan-tuan kena jaga. Disebabkan integriti sekiranya kita persepsikan oleh orang lain bersalah, apa jua yang kita buat selepas itu pun dah menjadi tidak betul di mata orang lain. Dalam kes yang saya ambil gambar budak ni, tuan-tuan puan, saya tanya kepada tuan-puan, agak-agak apa pesanan mak dia kepada budak ni? Okey. Tuan-tuan kena jawab apa agak-agak pesanan mak dia kepada ni. Okey, of course ramai yang boleh menjawab, tapi ada yang confused apa agak-agak pesanan mak dia. Okey, pesanan mak dia ialah jangan keluar rumah. Dan dalam keadaan tuan-puan, budak ni keluar rumah ke tak? Dari segi konsep undang-undang tuan-tuan puan, bahawa selagi mana kaki, kedua-dua belah kaki berada dalam sempadannya, maka ianya tidaklah keluar daripada rumah ataupun tidaklah memasuki hak tanah orang lain. Dalam kes tuan-tuan puan, pelajar budak ni mak kata jangan keluar rumah. Dalam keadaan ni dia betul-betul tak keluar rumah. Jadi tuan-tuan puan, tapi dia teringin sangat nak berada di luar. So badan dan kepala semuanya berada di luar, kaki berada di dalam. Dalam hal ni betul-betul beliau tidaklah keluar rumah. Daripada satu segi tuan-tuan puan, maka inilah yang saya maksudkan bahawa kalau buat apa-apa jua pun, kalau nak lari daripada ruang lingkup, pastikan ianya dalam bidang perundangan yang dibenarkan, dalam integriti yang dibenarkan. Sebab kalau tercalit daripada kita sesuatu perkara yang tidak berintegriti, amat sukar kita nak padamkan kembali berkenaan dengan hal-hal ni. So tuan-tuan puan, ini email saya. Sekiranya ada soalan yang tak sempat nak ditanya dalam hal ni, boleh ambil email saya. Dan daripada itu saya boleh untuk jawab soalan kot. Macam mana nak jawab soalan? Saya tak ada ni, tak dapat akses kepada soalan ke? Ya. Akses kepada soalan tak? Okey. Terima kasih banyak doktor di atas perkongsian yang bagi saya cukup banyak pengisian dia dan ia dekat dengan realiti permasalahan dan juga kes-kes yang berlaku dalam kehidupan di universiti ini lah. Jadi saya ada menerima beberapa soalan daripada hadirin yang sedang menonton. Soalan pertama, sekejap ya, saya baca di ruangan chat. Soalan pertama daripada Aizat AJ. Beliau mengutarakan soalan, jika staf ingin berniaga di Bazar Ramadan selama 1 bulan, perlu mengisytiharkan pada jabatan ke? Kelas balik awal sebab nak buka gerai. Okey, soalan ni bagus. Saya memang tunggu soalan-soalan yang sebegini. Syafika tak dengar. Okey, benda ni apa Syafika? Okey, saya jawab Syafika ya. Okey, jika staf ingin berniaga di bazar selama 1 bulan, perlu mengisytiharkan pada jabatan ke? Okey, untuk USM tidak perlu. Sebab kami mempunyai SOP hanya yang akan mendatangkan pendapatan selama 3 bulan berturut-turut barulah mohon. Tetapi di UTM, sekiranya tak ada SOP ataupun penyataan sebegini, maka 1 bulan ke setengah bulan ke kena isytiharlah. Sebab undang-undang sebenarnya meminta untuk mengisytiharkan segala kerja luar immediately. Cuma USM memberikan sedikit kelainan sebab kami terima banyak sangat satu ketika bila kami buat jawatan kuasa tersebut. Sebenarnya jawatan kuasa tu setengah-setengah tu ada one off saja. Dia nak try saja. Dia tak lama dan sebagainya. Tak menjejarkan tugas hakiki tapi mesti kerja luar. Jadi kami pada tahun 2017 kita dah buat satu ketetapan hanya yang lebih daripada 3 bulan saja mendatangkan pendapatan, barulah diwajibkan untuk mohon kebenaran. So, menjawab soalan saudara Aizat ni,
Di UTM, jangan samakan dengan USM. So, saya assume jika staf ingin berniaga di Bazar Ramadan selama 1 bulan, perlu mengikhtiar pada jabatan? Ya, perlu. Perlu. So, bukan mengikhtiarkan, memohon kerja luar. Kataan yang betul ialah memohon kerja luar 1 bulan. Jadi balik awal sebab nak buka gerai tak boleh. Sebabnya ialah kerja luar ni mestilah dibuat selepas pada waktu bekerja. Okey, saya bagi satu contoh tuan-tuan puan, real case yang berlaku pada saya. Satu ketika tahun 2018 tak salah saya, seorang dekan ni datang ke pejabat saya agak marah-marah. Dia kata begini, bila perbualan bermula, dia kata kat saya ada seorang staff yang hari-hari masuk 10.30, tetapi bila saya tanya, PUU bagi kebenaran. Saya senyap lagi, apa dia PUU kebenaran? Staff mana ni? Okey, dia bagi nama staff, apa yang staff ni buat? Staff ni dia kata dia dapat kebenaran daripada PUU untuk kerja luar. Okey, saya pun terfikir, apa pula dah surat saya salah sign ke? Okey, so saya semak dalam sistem saya. Okey, staff ini telah dibenarkan untuk berniaga char kway teow di pasar malam di luar waktu bekerja. Okey. Jadi surat keluar bahawa dia dibenarkan untuk berniaga di pasar malam selama 1 tahun. Untuk tahun berikutnya kena apply sekali lagi lah. Okey, jadi tak ada masalah. Dia gunakan surat tu tuan-tuan puan untuk berniaga pasar malam dan keesokan paginya dia setiap hari dia masuk 10.30. Bila dekan marah, dia kata dia dapat kebenaran sebab dia tunjuk surat yang saya hantar tu. Ini dapat kebenaran kerja luar. Jadi dekan nak faham apa dia yang dibenarkan. Saya kata begini, yang dibenarkan untuk dia kerja, untuk buat berniaga tersebut di pasar malam. Bukannya datang 10.30. Saya panggil staff tersebut. Rupanya staff tersebut bila dipanggil, dia kata begini, tuan bagi saya niaga pasar malam, saya pun okeylah buat char kway teow. Saya tutup pasar malam lebih kurang pukul 11. Esok pagi saya kena beli tauge, saya kena beli kway teow saya dan sebagainya sebelah pagi. Habis sebelah pagi barulah saya habis pukul 10, barulah saya datang kerja 10.30 sampai lah ke office. Oh, bukan begitu kita bagi peluang untuk bekerja luar. Kerja luar maksud dia, waktu bekerja tidak terjejas, jangan dikompromikan. Okey, beliau cuma kalau nak beli pagi tersebut, mintalah saudara mara ataupun pekerja beliau untuk beli. Bukannya semua kita bagi sehingga menyebabkan dia datang 10.30, tak. So akibat daripada itu kita batalkan dia punya kelulusan kerja luar. Sebab engkar dan gagal mematuhi. Walaupun dia telah bagi tahu bahawa dia tak faham, sebenarnya dia faham. Tapi dia mengambil kesempatan. 5-6 tahun lepas ada juga balik awal nak buka gerai staf pelaksana nak minta buka gerai air tebu. Bantu ayah. Tak. You nak bantu ayah kena buka, you pukul 5.10 habis masa USM barulah pergi ke gerai tersebut. Jadi dia telah diadukan oleh dekan beliau apabila berjumpa di gerai pada pukul 3.40. Soalan saya kepada dekan, kenapa dekan pun pergi ke Bazar Ramadan 3.40? Itu soalan lain kepada dekan lah. Sehingga berjumpa dengan staff. Staff ni dah berniaga lah 3.40. So tuan-tuan, itu salah satu benda yang lain lah pula. Pengadu pun berada di tempat yang tidak sepatutnya pada awal masa. So saya jawab ke Syafiqah? Ya, Alhamdulillah menjawab saya, Doktor. Jadi kita ke soalan seterusnya daripada Ana Arifan nak bertanya, saya nak tanya macam mana pula kalau sebelum ini dia sudah melakukan bisnes, perniagaan dan memang ada SSM. Kemudian dia bekerja di sektor awam. Perlukah beliau menamatkan SSM tersebut? Okay, soalan dia ni ada perkataan sektor awam lah. Mula-mula kerja dengan UTM contoh ya. Lepas tu kerja dengan sektor awam. Perlukah beliau tamatkan SSM? Apa jua pun kena tamat. Sektor awam ke, universiti awam ke, UTM, USM memang tidak benarkan buat buka syarikat. Jadi saya assume sebelum ni dia bisnes, memang ada SSM. Buka syarikat lah. Yang kita tak benarkan ialah buka syarikat. Buka syarikat tidak boleh atas nama staff. Kalau buka syarikat atas nama pasangan yang tidak bekerja dengan kerajaan, tidak bekerja dengan universiti awam, dibenarkan. Jadi tuan-puan hanya dibenarkan untuk kerja luar saja. Bantu di luar waktu kerja. Itu boleh. Yang buka SSM, walaupun dia
kemudian bekerja di sektor awam ke, perlukah beliau tamatkan SSM tersebut? Ya, beliau perlu tamatkan SSM tersebut. Inilah gambar yang saya sebut tadi ya. Yang saya sebut tadi, kes dia sama dengan kes yang melibatkan kes SSM yang melibatkan satu kes ni. Memang ada kes kita. Yes, ini ialah kes yang buka syarikat. Very clear. Cuma banyak yang tidak dilaporkan, tapi kali ini saya ambil peluang untuk laporkan yang terbaru ya. Sebelum ni saya guna kes lama lah. Untuk makluman, ini ialah pusat perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, so soalannya, jawapannya kena tamatkan. Yes, Puan Syafiqah. Dan saya menerima soalan, ini soalan terakhir untuk doktor daripada melalui WhatsApp daripada rakan saya. Dia bertanya, dia daripada bidang akademik juga. Beliau ingin membaca beberapa nota pembelajaran yang dia jumpa di laman Sesawang. Sebelum ini saya mendapatkan akses kepada nota-nota tersebut. Dan laman itu memerlukan saya memuat naik tugasan saya yang lama. Adakah saya dikira melanggar integriti akademik dengan memuat naik tugasan-tugasan yang berada di yang telah dibuat seperti tesis ataupun apa-apa karya saya untuk mendapatkan akses di laman Sesawang tersebut? Okay, interesting soalan tersebut ni sebab saya tak sentuh kali ni, tapi saya akan sentuh setiap kali dalam talk saya kalau khusus untuk pelajar RISMA. Okay, Puan tolong tanya Asad, apa nama website tersebut? Dia ada nama website tersebut. Sebelum supaya saya boleh bagi ni, saya lupa nama website tersebut. Tapi berbekalan kat US, dia ada banyak juga. Tapi penerangannya begini. Okey, tuan-puan, ada beberapa website yang terkenalnya Course Hero, yang terkenalnya Course Hero. Hero Course ke Course Hero? Kenal. Doktor. Ya? Hero Course lah, doktor. Hero Course ya, Hero Course. Yes. Hero Course ni, yang mana tuan-puan boleh dapatkan past year question ataupun mana-mana yang pentingnya ramai pelajar terlibat ialah yang melibatkan diri dalam past year question dan juga nota-nota. Tuan-puan percayalah, kalau tuan-puan cari yang UTM punya, bukan dekat ada 5-10, bukan ada 100-200, ada 20,000 ke 30,000, saya yakin. Saya cuba cari yang USM punya ada 20,000. Yang mana ianya dimuat naik oleh kebanyakannya pelajar, bukan pesyarah. Minoriti mungkin pesyarah, yang mana sekiranya kita memuat naik 3 kos kita, yang mana soalan tadi tanya, 3 kursus kita, tiga kursus kita, kita akan dapat free akses kepada kos hero tu, contohnya 45 minit, contohnya sejam. Okey. Jadi kalau siapa yang tak mau buat naik tiga dokumen yang berkenaan dengan universiti dia, maka dia boleh bayar. Contohnya $30 atau $40 selama sejam. So ada dua cara langganan per Course Hero ni. Course Hero ni terkenal, dia sama ada langganan melalui kita upload naik 10 dapat 45 minit ataupun kita bayar $30, $40 dapat 30 minit atau 40 minit. Begitu. Jadi soalan bertanya, salah ke tidak? Pada saya salah. Tetapi disebabkan Course Hero ni berpengkalan dekat US, maka kita tak boleh ambil tindakan terhadap beliau, terhadap Course Hero. So apa yang universiti buat, pernah USM pada tahun 2019 kot, kita hantar surat aduan kepada Course Hero dan kita senaraikan let's say 30 past year question yang tak patut dia upload di sana. Dan dia buanglah 30 tersebut. Tetapi semakan pada tahun 2019 tu mendapati bukan 30 saja, kita ada 20,000. So kita dah tak mampu. Yang mana? Sebab kalau kita dapat withdraw pun, akan ada pelajar yang masukkan semula. Sama juga dengan soalan pensyarah tadi, saya dapat tangkap dia baca nota pembelajaran, lepas tu untuk dia dapat akses dia kena muat naik. Okey, jadi adakah ianya bersalahan dengan copyright? Saya katakan by right salah, moral pun salah,
Cuma dalam keadaan ini UC tak boleh buat apa-apa sebab Course Hero berpengkalan dekat US. Kita cuma akta copyright kita cuma bertahan di Malaysia saja. Course Hero ni pun bagus. Dia layan kalau kita suruh kalau kita minta dia padamkan, dia padamkan. Tetapi kita sukar nak mintakan padam kesemuanya disebabkan jumlah yang dimasukkan oleh pelajar kita ke dalam Course Hero adalah terlalu banyak. Iaitu untuk USM saja catatan saya pada waktu itulah 2019 ada 20,000. Saya tak pasti kalau UTM boleh buat carian ke tidak sebab saya sendiri yang buat carian tersebut. USM ada dekat 20,000 akses kertas-kertas ataupun paper yang ada nama USM di dalam Course Hero. So Puan Syafiqah, saya jawab ke soalan kawan puan tu? Menjawab, Doktor. Okey, saya cek di ruangan tiada lagi soalan. Jadi saya boleh tutuplah sesi soal jawab kita pada hari ini sebab ianya pun dah sampai ke akhir acara. Jadi dengan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Khairul di atas perkongsian. Saya rasa cukup banyak pengisian dia dan baik, dan terima kasih juga kepada semua hadirin yang hadir pagi ini. Harapkan perkongsian yang telah diberikan oleh penceramah kita dapat menjadikan panduan dan juga peringatan kepada kita semua agar menjalankan tanggungjawab dan tugas kita dengan lebih baik dan menerapkan nilai-nilai amalan integriti dalam diri semua. Jadi dari saya pula, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini baru ibadah puasa yang ketiga dan semoga kita dapat menjalani bulan Ramadan kita ini dengan lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Jadi terima kasih Doktor untuk sesi kali ini. Semoga berjumpa lagi insya-Allah. Okey, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.